Tuan-tuan yang hormati, saya minta persetujuan daripada semua hadirin. 2 jam kita bersama ini, masa yang singkat, dan kita manfaat masa yang singkat ini. Saya ingin memberi ruang 10 minit pertama kepada 3 panelis ini untuk memberi gambaran tajuk-tajuk yang telah dikupaskan tadi. Dan seterusnya saya buka peluang kepada tuan-tuan untuk mengucapkan soalan. Boleh ya? Itu. Kita banyakkan persoalan perbincangan. Jadi untuk round yang pertama saya persilakan Akhul Al-Fadhil Ustaz Dr. Abu Anas untuk memberi pusingan yang pertama. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang dihormati Fadil Ustaz Puan Syarafi selaku moderator, Ashabul Fadiyah, ahli-ahli panel, dan juga ahli forum pada petang ini, pihak penganjur muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada petang yang mulia ini dapat kita bersama dalam majlis ilmu perbincangan tentang perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat kepada kehidupan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada kita 3 perkara. Iaitulah yang pertama tentang akidah ataupun tauhid, di bawah rukun iman. Kemudian tentang syariah ataupun ibadat kita di bawah rukun Islam. Yang ketiga disebut dengan nama al-ihsan, di mana ketika kita mencari ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka kita lihat kepada perkembangan daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mendidik kita, sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi di antara tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah at-ta'lim wa at-tazkiyah, yu'allim wa yuzakki. Jadi ilmu tentang tazkiyatun nafs, ilmu tentang mendidik jiwa, adalah di antara ilmu yang penting, sebagaimana ilmu dalam ibadat dan juga dalam ilmu tauhid. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah, hadis yang masyhur itu, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam fokuskan ala wahyal qalbu, iaitulah hati nurani manusia. Bermakna hati nurani manusia itu, kalau berlaku kebincangan di situ dari sudut kepercayaan mereka, iman mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan pada rukun-rukun iman yang seterusnya, kemudian di dalam hati itu tidak dididik, tidak dididik, tidak diasuh supaya mempunyai akhlak yang mulia, tidak ditazkiyahkan dia, maka ketika itu hati bermasalah. Maka kalau kita baca dalam sejarah, bermula daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab ar-raqaib, dalam kitab-kitab hadis menyebut kitab tentang bagaimana nak melembutkan hati. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum juga begitu mengambil berat tentang masalah tazkiyatun nafs. Sehingga kan peristiwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah satu hari dibawa makanan kepada dia. Sayyidina Abu Bakar tak sempat bertanya, dia makan.
Bila dia makan, hamba yang bawa makanan tadi cerita kepada dia, tuan tahu tak daripada mana ini? Oh, dia pun silap tanya. Dia kata ini hasil daripada waktu dia jahiliah ni. Pernah dia pergi bantu orang dalam masalah jampi kalau. Jadi ini hasil dia dapat. Jadi saya nak bakar dia tahu sumber makanan ini tidak betul, maka dia bimbang, memberi kesan kepada jiwa dia, memberi kesan kepada hati dia. Maka ketika itu dikorek dia keluar. Dia kata kalau tak keluar makanan hatta ma'afil nafasi la akhraj, akhir nafas dia akan keluar. Bermakna penjagaan hati, penjagaan jiwa itu telah dijaga oleh para sahabat. Demikian juga kita lihat para ulama yang besar di kalangan imam-imam tabi'in. Sehingga masyhur bila kita belajar ilmu tasawuf, di antara nama yang disebut iaitulah Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala wa radiyah. Kemudian diikuti oleh imam-imam yang lain, termasuklah imam-imam yang besar, Imam Syafi'i, dan diikuti oleh para ulama selepas daripada mereka. Bermakna ilmu mendidik jiwa, ilmu tazkiyatun nafsi ini adalah ilmu yang penting. Kerana berlakunya kepada dunia hari ini, sama ada kita lihat dunia hari ini dari sudut al-ukhuwah, retaknya hubungan sama-sama kita, retaknya hubungan di antara kekeluargaan, letaknya hubungan di antara negara, letaknya sebagai benda yang berlaku dan berlaku kebocoran di dalam negara, bocor dari sudut projeknya, dari sudut bajetnya. Hari ini kita tak tahu apa berlaku pula, sampai berjuta-juta duit ditemui. Contohnya itu kita tak dengar dulu kawan tu sebelum dia dituduh. Tetapi peristiwa-peristiwa yang berlaku sampai bilion-bilion duit kita dapat contohnya. Maka kalau kita nak lihat punca daripada mana, jawabnya punca mari daripada masalah hati. Kerana itu mendidik jiwa. Maka para ulama rahimahumullah ta'ala daripada awal lagi telah menulis kitab. Pada peringkat awalnya ditulis ilmu tentang tazkiyatun nafs, ilmu tentang mendidik jiwa. Dan Nabi kita ya wasakkiha anta khairu man zakkaha, bersihlah jiwa kita, kerana jiwa lah merupakan engkau lah sebaik-baik pembersih jiwa. Jadi bila jiwa kita betul, maka berterusanlah para ulama menulis tentang ilmu tazkiyatun nafs. Kalau kita ada, tapi tatawurnya, berkembangnya ilmu ini kadang-kadang dimasuki oleh perkara-perkara, cerita-cerita dan sebagainya, sehingga sampai kepada zaman kita ini kita masih lagi mempunyai kitab-kitab. Bagi saya lah di antara zaman kita ini, di antara kitab tentang tazkiyatun nafs yang menarik untuk kita baca, untuk kita abang, ialah kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di mana kalau kita baca secara Imam Nawawi sendiri, sehingga sama peringkat dia tak makan, walaupun waktu dia berada di Damsyik, berada di bandar, dia tak makan kecuali makanan yang dibawa oleh ayah dia, mari daripada Nawak, mari daripada kampung dia. Sebab semata-mata nak menjaga jiwa dia, nak menjaga kebersihan hati dia, sehingga Allah Ta'ala fathallahu alaihi, Allah Ta'ala buka kepada dia. Imam Nawawi matinya muda, dalam umur 40 lebih saja, tetapi dia telah meninggalkan khazanah ilmu yang dibaca, yang dimanfaatkan oleh umat. Tak kira mazhab apa, mazhab Hanafi dia akan sebut juga Imam Nawawi, kerana syarah Muslim dia yang begitu hebat. Jadi di antara kitab yang menjadi rujukan yang patut kita kenalkan, ialah kitab Riyadhus Shalihin. Masih lagi wujud dalam keadaan yang duduk dengan hadis-hadis, yang ambil ayat Quran kemudian dibawa hadis, kemudian bab itu ialah itu fiqh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya tersebut. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, dan banyaklah kitab-kitab yang ditulis sampai zaman kita ini pun. Di antara kitab yang suka saya baca di antaranya ialah kitab, boleh katakan separuh akhir kurun kita ini, ialah kitab Penawar Bagi Hati. Di mana dalam kitab ini Syekh Abdul Qadir rahimahullah ta'ala letak kepada kita 10 perkara sifat-sifat yang zahir, 7 yang zahir, kemudian 10 perkara sifat al-mazmumah yang patut dihapuskan daripada jiwa kita, kemudian diikuti dengan 10 sifat al-mahmudah yang menjadi perhiasan kepada jiwa kita.
Artinya para ilmu sekalian, ilmu mendidik jiwa adalah ilmu yang sangat penting, yang sangat mustahab. Lebih-lebih lagi di zaman kita ini yang jiwa manusia, kehormatan diri manusia seolah-olah tidak menjadi agenda dalam hidup manusia. Salah satu daripada isu yang dibangkitkan oleh Nabi SAW ketika hajjatul wada, Nabi mengatakan kepada dima'akum wa amwalakum a'radakum haram alaikum hurmat yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha. Darah, harta benda kamu, kehormatan diri kamu haram seperti haramnya pada hari ini. Tetapi mari zaman kita ini kehormatan diri manusia sudah tidak menjadi satu benda yang besar. Orang boleh kata apa yang nak kata, dia boleh tulis apa yang nak tulis. Lebih-lebih lagi kita yang hidup di zaman internet ini. Maka saya kadang-kadang terfikir seolah-olah kita yang hidup zaman internet ini tak ada malaikat kiram katibi nak tulis. Cuba yang kita tulis kat Facebook apa yang kita buat memadailah. Saya fikirlah itu. Tapi para ulama sekalian, jadi itu mukadimah saya, pentingnya ilmu pendidikan tazkiyatun nafsi, dan wajib kita belajar ilmu ini kerana kalaulah jiwa kita bermasalah maka bermasalahlah segala-galanya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Dr. Abu Anas. Kupasan pengertian tasawuf dari sudut tasawuf itu ialah tazkiyatun nafs, persoalan memuji dan pembersihan jiwa, yang merupakan satu bahagian penting dalam syariat Islam. Dan bagaimana benda ini berlaku, sabda Nabi SAW perarah Allah dan sabda baginda mengarahkan persoalan itu dan amalan salafus saleh dalam kehidupan mereka, perjalanan mereka, tazkiyatun nafsi. Jadi jelas persoalan tasawuf, tazkiyatun nafsi ini ada. Bahkan kitab-kitab rujukan disebut Imam Nawawi sebagai contoh, kitab yang terbaik, Riyadhus Shalihin sebagai rujukan. Seterusnya, saudara yang dihormati, kita mendengar. Saya rasa saya minta Dr. Basri kita. Saya tertarik untuk tanya kepada Dr. Basri soalan sport daripada saya. Sebelum Dr. kupas apa yang mayabdulah, apa yang terlintas untuk sebagai mukadimah ini, terminologi ataupun ta'rifan tasawuf itu sendiri. Sedangkan Dr. Anas sebut persoalan tazkiyatun nafsi, nas nabawi Al-Qurani jelas, tapi datang-datang satu istilah tasawuf. Bila persoalan tasawuf itu muncul dan kalimat tasawuf itu sendiri, persoalan kalimat tasawuf itu sendiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi berhubung tentang istilah tasawuf ini, memang diakui berhitung Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tasawuf itu memang tidak ada disebut terang dan nyata di dalam Al-Quran, juga tidak disebut terang dan nyata di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun itu, ilmu yang sering dibahaskan dalam ilmu tasawuf itu ada disebut di dalam Al-Quran dan ada disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasawuf ini saya ketiklah beberapa perkataan ulama termasuk Ibn Jauzi, Ibn Taymiyah dan sebagainya, termasuk dalam kitab Al-Lumat, berasal daripada perkataan Sufiyah yang merujuk kepada pemakaian bulu. Di sana ada kata berkaitan dengan Sufiyah dan sebagainya, tapi ini merujuk kepada pemakaian bulu, dan definisi ini nampaknya telah dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan kemudian ada yang cuba mengaitkan tasawuf itu atau sufi itu dengan sekelompok sahabat Nabi yang duduk di Masjid Madinah apabila berlaku pemindahan kepada kota Mekah. Mereka namakan sebagai Ahli Sufa. Tetapi menurut kaedah bahasa Arab tidak tepat, sebab kalau nak panggil mereka sebagai Ahli Sufi tak tepat, sebaliknya mereka dinamakan sebagai Sufiyah. Tak benar. Jadi dia katakan tasawuf itu merujuk kepada perkara dulu itu. Walaupun begitu, dalam kitab Fiqhut Tasawuf yang saya terjemahkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, beliau menyatakan ahli sufi pada peringkat awal adalah mereka yang cuba mencari kejujuran dalam hidup. Mereka bertindak jujur dalam melaksanakan yang wajib dan dalam disiplinkan diri melaksanakan yang sunnah. Mereka berusaha keras untuk menjadi insan siddiq, insan yang benar. Dan pada zaman Ibn Taymiyah ini, al-sufi ini telah diperdebatkan oleh ulama. Dan Ibn Taymiyah sendiri telah membahagikan al-sufi itu kepada 3 bahagian.
Pertama yang bagi Sofiyatul Haqa'iq, yaitu ahli sufi yang sebenar, merujuk kepada mereka yang melaksanakan amalan fardu dan berdisiplinkan dalam melaksanakan amalan sunat, seterusnya mereka mujahadah dalam melaksanakan dua-dua amalan yang disebutkan tadi. Kemudian seterusnya Newton menyebut Sofiyatul Ar-Rasah. Sofiyatul Rasah ni Sofiyah maknanya ahli sufi yang hanya pakai yang lahir sahaja. Jika pakai lahir nampak pakai serban besar, nampak pakai gerbah labuh, ilmu tidak ada. Ilmu kita syariat itu tidak ada, dan kita tertipu dengan sebab kita pakai yang lahir, gerbah besar, serban besar, atas beh besar dan sebagainya. Kemudian seterusnya kita tanya pada mereka yang tidak sebagai sufi cari makan. Dari sufi yang cari makan, menggunakan kesufian dia kaitkan dengan amalan agama untuk mendapat makanan, termasuklah dalam soal jampi dan sebagainya. Jadi saya membahagikan tiga dunia. Saya sebut begini tuan-tuan, pada setengah kalangan beranggapan bahawa Mu'tazilah ini seorang ulama yang menentang tasawuf. Itu tidak benar. Beliau sebenarnya menentang tasawuf dunia. Bahkan bila ditanya tentang tasawuf ini, beliau menganggap orang ahli sufi adalah orang-orang yang berusaha menjejaki jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berpandukan kepada Quran dan juga sunnah Nabi. Maka dalam usaha mereka untuk mendapat menuju jalan menuju kepada Allah Taala tadi, ada di antara mereka yang betul, ada di antara mereka yang terdepan, ada di antara mereka yang menzalim diri sendiri, ada di antara mereka yang ke belakang. Nah, sebab itu kalau kita nak letak ukur rata bahawa ahli sufi itu sebenarnya mereka daripada Islam, tak kena. Ya, kita perlu membezakan antara satu sama lain. Kemudian seterusnya, apabila kita cakap tentang tasawuf ini, perlu ada biasanya guru. Guru itu perlu ada kerana membabitkan soal mujahadah. Bila kita berzikir, kita tahu kadang-kadang dia ada jumlah berzikir, kita boleh tanya guru, buka formula yang boleh diberikan supaya kita bersemangat dalam berzikir, itu dia antaranya. Tapi kemudian, penggunaan guru kita nilai. Sehingga kan Syekh Abdul Hamid Badis dan Syekh Ibrahim Al-Bashir, Ibrahim Al-Bashir ini seorang ulama daripada Algeria. Beliau mengatakan di zaman dia, beliau ini Ibrahim Al-Bashir seorang ulama yang sering masuk dalam penjara kerana menentang penjajah Algeria. Penjajah ini penjajah Perancis ke atas bumi Algeria. Beliau sering masuk dalam penjara. Jadi di antara halangan besar bagi beliau pada masa itu ialah tarekat-tarekat sufi yang terlewat, kerana banyak membantu tentera-tentera Perancis untuk menakluki sebahagian besar dari Algeria dan yang berdekatan pada masa itu. Maka oleh kerana itu Syekh Ibrahim Al-Bashir ini menyatakan dalam kitab diatur persufian, jadi kebanyakan ahli sufi pada zaman itu, zaman dia yang bersama dengan penjajah Perancis, mereka ini beliau sifatkan dengan istilah, dia kata tullabud dunya wa ubbad syahwat. Mereka ini adalah pengejar dunia dan penyuh nafsu syahwat berdasarkan atas nama agama. Kejar benda ini atas agama. Jadi kita bayangkan, bila kita agama biasanya kita memang akur lah, tapi sebenarnya tidak begitu. Tidak begitu. Bayangkan, dari tengok, saya cuba tengok di dalam YouTube, ada di antara mereka yang mengambil berkat daripada Syekh ini sampai kepada tahap kaki air sembahyang, air basuh itu ditaduk. Dan dalam tarekat Tijaniyah sendiri, Madame Oli ini salah seorang di antara wanita Perancis yang telah berkahwin dengan salah seorang Syekh tarekat Tijaniyah, Madame Oli. Dia seorang wanita beragama Kristian. Sampai suami dia meninggal pun dia masih dalam keadaan Kristian, dia tak masuk Islam. Tetapi dia dianggap sebagai orang yang buat perubahan kepada tempat yang ditinggal. Tempat itu jadi bersih dan disebut itu sebagai istana pasir. Jadi pihak Perancis telah memberi hadiah medal besar kerana dia memandu kekuasaan. Jadi dia dianggap sebagai isteri kepada dua syekh. Isteri kepada dua syekh. Pasal syekh pertama dia kahwin ke rumah, suami dia meninggal, dia kahwin pula dengan suami kedua. Dalam keadaan dia masih lagi beragama Kristian. Jadi dua-dua suami itu meninggal, dia masih beragama Kristian, dia tidak beranjak daripada agama itu. Perempuan ini, Madame Oli ini kata, pengikut-pengikut tarekat Tijaniyah pada zamannya, bila dia tengok Madame Oli ini berjalan dan dia pijak tanah, mereka akan meluru ke arah Madame Oli ini untuk nak ambil tanah yang dipijak oleh Madame tadi untuk dibuat tayammum. Dan dianggap tanah tayammum itu lebih afdal daripada tanah-tanah yang lain kerana ia telah dipijak oleh seorang isteri kepada Syekh tarekat Tijaniyah seperti itu.
Jadi ini yang menyebabkan dia tentang habis-habisan oleh Syekh Abdul Hamid Baris. Syekh Abdul Hamid adalah ulama dia telah bertanya menuduhkan persatuan ulama al-Jiddah. Ya, jadi muslimat tidak membaca berbeda. Jadi kalau kita bercakap tentang tasawuf itu sendiri, sebenarnya dia adalah sesuatu yang murni, meskipun dia tidak terdapat dalam Quran dan Sunnah Nabi. Istilah itu tak ada, tapi amalan itu memang ada. Dan bermula berlaku penyelewengan ini adalah kerana kejahilan pengamalnya dalam menguasai disiplin ilmu dalam Islam, yaitu ilmu Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu. Terima kasih Dr. Rasuli telah membuka kepada kita tarikat sebenarnya, berhubungan dengan tarikat. Dan ada orang tanya kita bercakap tentang tasawuf, sekali nafsi kononnya kita tidak ambil sana daripada guru, dan kita pada ahli PNN ini tidak layak untuk bercakap tentang tasawuf kerana tidak bertarikat. Jadi barangkali Maulana untuk sesi pertama kupas sejarah tarikat dan sesi kedua pada Maulana. Silakan untuk yang itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dirahmati, tentang keperluan tarekat dan tasawuf telah kita sama-sama dengar daripada dua ahli panel kita tadi. Cuma sesuai dengan perbincangan saya pada pagi tadi ialah berkenaan dengan penyelewengan yang berlaku dalam tasawuf dan tarekat. Pada asalnya ia memang sesuatu yang diperlukan, tidak dinafikan kepentingannya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri adalah guru yang pertama untuk mendidik manusia dari segi kerohaniannya dan untuk membina pribadi manusia. Itulah tokoh yang pertama. Dan usaha Nabi SAW itu disambung oleh sahabat-sahabat. Ada murid sahabat pula dari kalangan tabi'in. Mereka banyak mendapat faedah dan kesan yang baik daripada bimbingan dan panduan yang diberikan oleh para sahabat. Artinya tidak dinafikan dari segi keperluan kepada guru, keperluan kepada pembimbing. Daripada awal sejarah Islam dan memang sudah wujud perkara itu. Cuma apabila sampai ke zaman kemudian sedikit, seperti yang disebutkan oleh ahli panel kita yang kedua tadi, di situ ada macam-macam pula timbul. Sebabnya sudah zaman itu pun sudah berbeza dan golongan-golongan yang ada kepentingan diri, begitu juga golongan-golongan yang lemah dalam menghadapi cabaran hidup. Mereka mengambil sikap sendiri dan kurang memandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada ketika itulah berlaku penyelewengan. Maka termasuk juga dalam penyelewengan itu ialah penyelewengan apa yang disebutkan sebagai tarikat-tarikat tadi. Padahal pada asalnya ia adalah sesuatu yang baik, satu institusi yang diperlukan. Tetapi oleh kerana ada penyelewengan tadi, maka ramai hilang kepercayaan kepada tarikat-tarikat. Terutamanya kalau kita lihat di zaman kita sekarang ini, banyak sangatlah tarikat-tarikat itu, dan sebahagiannya memang menyelewengkan, sudah tergelincir daripada landasan yang sebenarnya. Mereka tidak berada di atas landasan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Mereka tidak berada lagi di atas landasan itu. Maka macam-macam lah berlaku penyelewengannya, seperti yang saya sebutkan tadi, dalam berbagai segi. Dari segi segala-galanya mereka terpesong, tidak mengikut ajaran Rasulullah SAW yang asal. Dengan sebab itu hasilnya pun berbeza. Hasilnya pun berbeza. Kalau kita lihat orang-orang yang dibimbing oleh Rasulullah SAW, macam mana jiwa?
Dan secara kita akan dapati mereka itu adalah pejuang-pejuang, bukannya orang lari daripada kehidupan, menyembunyikan diri, tidak, tapi mereka masuk ke dalam masyarakat. Mereka juga seperti yang disebutkan tadi Hasan Al-Basri misalnya, di peringkat itu murid kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dia itu selain daripada sufi, dia juga adalah gubernur sebenarnya, gubernur di sebelah Khurasan, asal tersebut. Tapi jarang orang tahu. Murid-murid sahabat ini juga pejuang-pejuang yang mengembangkan Islam ke serata dunia. Jadi itulah hasil didikan jiwa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Mereka sanggup mengorbankan segala-galanya untuk Tuhan, atau bahkan nyawa sekalipun. Mereka masuk di medan perang, mereka masuk di bidang politik, mereka masuk dalam berbagai bidang. Itulah yang dididik oleh Rasulullah SAW. Dalam keluarganya, mereka adalah seorang yang bertanggung jawab, tidak takut dalam menghadapi keluarga, mendapat anak kita, mendapat keluarga yang besar. Tidak sebab itu, walaupun mereka ini keluarga besar, mereka tetap amanah, tetap istiqamah di atas jalan Islam. Ini semua adalah berpandukan Rasulullah SAW. Tapi jika kita tengok di zaman kemudian, kita akan dapati keadaannya berbeza lagi. Macam tak mahu berkeluarga, tak mahu ada harta menjadi harta benda, tak mahu keluar kemudian ramai, menyembunyikan diri dalam gua dan sebagainya. Itu yang berlaku. Ini sebenarnya adalah penyelewengan. Dan keadaan seperti ini, ramai daripada yang seperti ini adalah terdiri daripada orang-orang tasawuf dan tarikat. Itulah malangnya yang berlaku. Ini sebenarnya kerana lari daripada landasan yang sebenar. Saya rasa dengan sekarang itu dari Allah. Ya, terima kasih kepada Maulana Ustaz Masri atas kupasan tentang tarikat dan penyelewengan yang berlaku dalam tarikat. Dan sebenarnya saya tertarik dalam kupasan yang pertama dalam peperangan Maulana tadi, bagaimana kenyataan-kenyataan yang telah dikeluarkan disandarkan pada tokoh-tokoh sufi dunia yang terdahulu. Bagaimana kenyataan-kenyataan mereka terlalu seleweng daripada kewarasan. Jadi saya ubah format, maaf tuan-tuan audiens semua, saya ubah format, saya akan lontar soalan yang kedua pada semua panelis. Dan saya nak tanya pada Dr. Abu Anas, bagaimana bercanggahnya fahaman-fahaman tarikat sehingga daripada landasan kewarasan akal. Tapi saya minta Dr. Anas memberi guideline, panduan supaya tidak terlibat. Dan apakah faktor sebenarnya? Ada orang yang ada sedikit ilmu agama, kalaulah orang jahil satu perkara biasa, tetapi orang yang ada sedikit agama pun kadang-kadang sedikit ilmu terpengaruh dengan tarikat-tarikat yang terpesong. Dipersilakan betul untuk memberi pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi sebagaimana yang kita lihat kepada perbincangan para ulama, di antara seorang tokoh yang masyhur dalam bidang tafsir dan juga dalam bidang fiqh wa usul fiqh, iaitulah Al-Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti. Dia dalam kitab tafsirnya yang masyhur nama dia Adwa'ul Bayan di tafsir Al-Quran bil Quran. Di antara apa yang disebut, dia kata inna ba'dhas sufi 'ala al-haq, sebahagian daripada ahli-ahli sufi itu memang duduk dalam landasan yang benar. Jadi wala syak anna minkum man huwa 'ala tariqil mustaqim min al-'amali bi kitabillah wa sunnati wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dirakui bahawa sebahagian daripada mereka memang duduk di atas landasan yang mustaqim, beramal dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika 'alaju amrad qulubihim wa harsuha. Maka dengan berpegang kepada kitab dan sunnah itu, mereka telah membaik pulih keadaan hati mereka dan mengawal hati itu dengan dua panduan yang kaidah dua kitab yang besar ini.
dan mereka telah menjaganya dengan sebaik-baik. Beliau telah menamakan beberapa ulama-ulama seperti Abdul Rahman Ibn Atiyah, Abu Sulaiman Ad-Darani, Aun bin Abdullah, Sahal bin Abdullah Al-Tustari, dan lain-lain para ulama. Jadi kalau kita lihat panduan kepada ulama-ulama tasawuf yang kita ambil daripada mereka, kata-kata yang masyhur, yang kita lihat daripada ucapan mereka sendiri, apa dia kata. Di antara ulama yang menyebut seperti Syekh Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, biasanya kita akan sebut tasawuf Junaid. Kata di Syekh Junaid rahimahullah, at-tariqu ila Allah azza wa jalla masdudatun, jalan nak pergi kepada Allah azza wa jalla itu tertutup, tersekat. Ala khalqillahi ta'ala, ke atas makhluk Allah ta'ala, illa ala al-muqtafina athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka yang betul-betul mengikut apa yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'in li sunnati, dan juga para ulama-ulama sahabatnya dan tabi'in. Kama qala Allah ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi Allah SWT telah sebut dalam Quran, bagi kita Rasulullah itulah merupakan contoh, kedua, ikutan kita yang hebat. Maknanya kita faham di sini, ulama-ulama ahli-ahli tasawuf yang disebut sebagai ahli-ahli tasawuf sendiri, mereka telah meletakkan garis panduan. Mana jalan kita nak pergi kepada Allah Azza wa Jalla itu mesti melalui jalan athar Rasul, apa yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lagi bernama Al-Husain An-Nuri, dia telah berpesan kepada murid-murid. Dia kata, man ra'aitahu yadda'i ma'allah azza wa jalla, kalau kamu lihat ada orang yang mengaku dia ni ahlilah, dia ni hidup bersama Allah azza wa jalla, tetapi halatuhu, keadaannya tafrud an haddi al-syar, perbuatannya itu menyalahi perbuatan syarak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam dia kata dia tak solat sini, dia solat di Mekah contohnya, tapi dia tidur di sini, di kampung kita ini, itu sudah berlaku juga sebahagian. Maka apa dia kata? Kepala, jangan kamu hampiri orang yang mengaku sedemikian sehingga kamu lihat mereka itu betul-betul berpegang dengan apa yang bertepatan dengan Quran dan juga dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Itu kata-kata mereka. An-Jariri dia kata apa? Iaitulah kita diperintahkan supaya kita berpegang dengan apa, dengan menjaga hati kita, muraqabatul qalb, iaitulah dengan ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepatutnya daripada awal mukadimah saya sebut tadi, para ulama salafus saleh di kalangan sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang sempat daripada mereka memang sangat mengambil berat tentang ilmu menjaga diri ini, sehingga kata-kata yang masyhur daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radiyallahu, Imam Syafi'i kata, man arada an yaftah Allah alaihi qalbah, siapa yang nak Allah SWT bukakan hati, wa nawwaru, dan cerahkan dadanya, fa'alihi, hendaklah dia lakukan 3 perkara. Yang pertama sekali kata Imam Syafi'i, tarkul kalam fi ma la ya'ni, tinggalkan bercakap benda yang tak ada faedah. Jadi kalau kita duduk, kita kata kita ni ahli itu ahli lah, tapi percakapan kita tidak menunjukkan kepada kita itu khasyat, takut kepada Allah SWT, banyak bercakap itu ini, maka kita mengatakan tidak bertepatan dengan apa yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i tadi. Yang kedua, wa tarku dzunub wa ijtinabil ma'asi, tinggalkan dosa-dosa yang lepas, bertaubat dan jauhi dosa-dosa yang akan datang. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, wal yakun bainahu wa bainahu khabiyatun min 'amalin, adalah ada di antara dia dengan Allah amalan-amalan yang tersembunyi, iaitulah kita bangun di tengah malam sebagaimana disebut dalam hadis 7 golongan yang duduk di bawah bayangan Araf pada hari kiamat, iaitulah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadhat 'ainah, orang laki-laki yang menangis duduk diam-diam berzikir Allah Taala sehingga mengalir air. Maka kata, jadi kita nak ada amalan-amalan kita rahsia khabiyatun min amalin, hanya hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla bila kita berzikir, mana kita berzikir sayangnya.
kita bertafakur kepada keadaan dunia ini, kepada dosa-dosa kita, kepada alam ini, menambahkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka bila kita buat tiga perkara ini, kata Imam Syafi'i, ketika itu Allah Ta'ala akan buka, cerahkan dada kita dan buka hati kita. Maknanya pemikiran kita itu dipandu oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah di antara panduan-panduan yang ada, yang disebut oleh para ulama-ulama kita, kibar ulama, sama ada yang mutaqaddim yang mutaakhir. Maknanya kalau kita nak ambil, nak membersihkan jiwa kita dengan cara-cara yang telah disebutkan oleh para ulama ini, yang bertepatan dengan Qurannya, dengan hadisnya, sebagaimana disebut oleh imam-imam yang disebutkan sebagai imam ahli-ahli tasawuf ini, maka kita akan ikut landasan yang murni, insyaAllah. Allah. Terima kasih Dr. Anas, bahasa yang baik, dan saya ingin kembalikan malam ini kepada Dr. Masuri. Sebagaimana saya sebut tadi, ramai ataupun di luar sana ada komen yang negatif. Orang tak bercakap tasawuf, mereka tidak ahli. Yang kedua, kajian yang dibuat oleh itu berkaitan dengan tarikat Tijani, dan Majelis Ulama dikeluarkan telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan, dan ada berlaku pertemuan fatwa Majelis Fatwa Nigeria terhadap ini. Minta komen, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Itu tentang tasawuf. Saya dah sebut tadi mereka awal tentang konsep tasawuf, golongan-golongan yang dilibatkan dengan golongan tasawuf. Ada golongan yang benar, ada golongan yang tidak benar. Dan kalau lihat definisi tasawuf, dia lebih bertumpu kepada pembersihan jiwa, pemurnian akhlak. Maknanya kita berusaha untuk memurnikan akhlak kita. Tasawuf itu satu disiplin untuk kita mengamalkan benda yang wajib, dan disiplin untuk kita mengamalkan benda-benda yang sunat. Maknanya kita mencantikkan lagi amalan yang wajib kita mencantikkan lagi amalan-amalan yang sunat kita. Inilah dia akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini dilihat sebagai satu bentuk tasawuf. Jadi mungkin seseorang itu tidak bertarikat, tetapi tidak bermakna dia tak bertasawuf. Walaupun orang itu tidak bertarikat, tidak bermakna dia tidak bertasawuf. Kerap kita jumpa orang yang dari segi adab tasawuf dia jaga, adab bertarikat dia jaga, tapi adab sesama Islam dia tak jaga. Sama-sama golongan dia, kata Syekh Ibrahim Al-Bashiri tadi, dia kata sama-sama golongan dia nama ikhwah, namakan ikhwah. Tapi jumpa orang tak masuk tarikat itu buat tak indah saja, tak nama ikhwah. Jadi mereka meraihkan ada adab dalam tarikat, tapi tidak meraihkan ada adab pergaulan di dalam Islam. Itu disebut oleh seorang ulama yang pernah depan. Kemudian kata dia ada 3 orang masuk dalam tarikat sufi, kan? Dan bila dah masuk itu, kemudian dia pada suhbat syekh, para sahabat yang syekh, beberapa tahun kemudian keluar istilah al-arif billah, tanpa dia belajar ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu asas, ilmu Quran dan ilmu sunnah. Tiba-tiba dah keluar jadi arif billah tu, hasil persahabatan tadi. Ini menyebabkan Syekh Ibrahim tadi dia memang menentang keras. Jadi saya katakan tuan-tuan, tidak bermakna bahawa kita tidak bertarikat, kita tidak boleh bercakap dan tasawuf dalam bentuk pembersihan jiwa. Kerana Al-Quran menekankan soal pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa itu bermatlamat. Pembersihan jiwa dalam Islam bermatlamat. Bukan pembersihan jiwa tak ada matlamat. Bukan kita semakin bersih, semakin banyak zikir, semakin jiwa kita bersih, semakin kita lari daripada masyarakat. Mana dia ayat innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Bumi ini sepatutnya diwarisi oleh orang-orang saleh. Bagaimana orang saleh nak mentadbir bumi kalau mereka sendiri daripada lari daripada kehidupan? Jadi dalam Islam kita disuruh bersih jiwa kerana kita ada satu matlamat yang besar. Matlamatnya ialah nama untuk mengimamahkan dunia ini. Orang-orang yang punya jiwa yang bersih inilah yang sepatutnya menjadi Perdana Menteri, yang sepatutnya menjadi Menteri Besar, yang sepatutnya menjadi ahli politik, yang sepatutnya menjadi tentera, yang sepatutnya menjadi polis, yang sepatutnya menjadi pegawai pencegah rasuah dan sebagainya. Orang macam ni sebab jiwa dia bersih. Jadi kita dalam Islam datang pembersihan jiwa ada matlamat. Contohnya kita kata, selalu saya sebut istilah orang basuh baldi. Orang basuh baldi, kalau tuan-tuan tanya wajib buat apa ni? Saya basuh baldi, mu nak tengok.
Dia basuh baldi, dia tanya, memang dia basuh baldi? Kita pun tanya, Buat Cik basuh baldi? Ya, saya basuh baldi. Jadi Buat Cik tu kata pula, tak tengok, memang aku basuh baldi lah. Kita tanya pula, Buat Cik, dan apa tujuan Buat Cik basuh baldi? Dia jawab, aku basuh baldi untuk basuh baldi lah. Budak jawab gitu. Betul tak? Pasal tuan-tuan berjalan, tembung orang basuh kereta. Kita pun tanya Buat Cik, kenapa lah basuh kereta ni? Aku basuh kereta ni, pasal aku nak basuh kereta. Budak jawab gitu, James Craig. Jawab gitu. Maknanya dia ada matlamat. Buat Cik basuh kereta tak apa, supaya kereta nampak bersih. Orang pun tengok senang. Saya bawa pun makin laju, buat pun bersih. Begitu buat baldi, bila dah bersih, saya boleh letak kuih-kuih, saya boleh jual. Maknanya bersih jiwa dalam Islam itu ada matlamat. Bukan bersih jiwa, lari daripada kehidupan. Bila lari daripada kehidupan, siapa yang bakal mengambil pentadbiran negara, mengambil tanah air kita? No, orang-orang yang bukan Islam. Kita lari daripada kehidupan. Sebab kita mentafsirkan kehidupan itu sebagai sesuatu yang mengganggu kita. Tak. Semakin bersih jiwa kita tuan-tuan, semakin kita tampil ke depan, semakin kita tidak berputus asa, semakin baik sangka kita kepada sesama Islam. Jadi bukan saya kata bila seorang itu tidak bertarekat sufi bermakna dia tidak boleh bercakap tentang tasawuf. Di tempat saya tuan-tuan, ada sahabat saya sendiri, dia dilantik sebagai syekh tarekat Naqsyabandiyah. Tapi saya sudah tu bercakap, berbual, berbicara, berbahas dengan dia, dan dia boleh berbahas dengan kita cara yang baik. Tidak ada perkataan kasar pun dia keluar kan? Cukup cantik perbahasan, boleh tegur menegur. Dan dia pun kata, dia kata orang-orang masuk tarekat dewasa ini tadi banyak tumbuh pada zikir. Kenapa tarekat sufi itu jadi zikir? Tarekat sufi sebenarnya pembersihan jiwa lebih besar, dia punya skop dia berbanding dengan zikir itu. Tapi zikir tarekat sufi, lepas tu yang lain tak cara dah. Sebab ada seorang ustaz kita tentang dia masuk tarekat, dia cerita pengalaman dia. Bila dia buat majlis zikir, ahli-ahli zikir dia turun daripada Kuala Lumpur dengan kereta yang besar-besar untuk majlis zikir. Tetapi apabila dia buat majlis ilmu, tak habis, tak turun. Pasal zikir turun ramai, majlis ilmu tak turun. Sedangkan majlis ilmu tu zikir dia lebih besar daripada zikir sunat tadi. Zikrullah ya, dengan makna yang lebih besar. Kalau kita rajak dalam kitab Zikrullah Azza wa Jalla yang digarap oleh Profesor Dr. Ahmad Az-Zuhaili, menyeluruh zikir, ada yang wajib, ada yang sunat. Itu yang pertama sahaja. Yang kedua, masalah fatwa dari majlis sekalian, fatwa negeri Kelantan. Jadi sepatutnya nak cakap tentang fatwa negeri Kelantan, ahli fatwa negeri Kelantan lah. Sebab dia terlibat dalam majlis itu. Semua saya baca teks yang sudah pun siap. Saya baca, saya analisa dan sebagainya. Saya adalah majlis fatwa negeri Perlis, tak ada kena-mena dengan negeri Pahang ni, negeri Kelantan ni. Tetapi saya baca dan saya baca di situ, saya dapati apa yang difatwakan oleh negeri Kelantan. Ya, mungkin minta maaf tuan-tuan, mungkin ada di antara setengah tuan-tuan ini memperlekehkan fatwa negeri Kelantan, dan mungkin ada di antara memperlekehkan apa yang saya tulis dalam buku saya itu, Menilai Tarekat Tijaniyah. Walaupun saya tulis itu bukan idea saya, itu ditulis oleh orang yang berkecimpung dalam Tarekat Tijaniyah puluhan tahun, dan dia dapat mengesan kelemahan-kelemahan yang ada, dan akhirnya dia keluar. Ada, saya dapat maklumat mengatakan ada orang pelekeh buku tu. Bagi saya, pelekeh tak pelekeh itu dia punya pasal. Tetapi saya sudah membuat satu keterangan maklumat untuk disebabkan masyarakat ini juga berlaku. Sebab saya dah sebutkan tadi dalam ceramah saya, tajdid yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Afiq Tijani di Mesir mungkin tak sampai dalam tarekat Tijani, mungkin tak sampai kat Malaysia. Sebaliknya yang diamalkan di Malaysia adalah yang menyeleweng itu. Sebab tu saya tengok isi kandungan fatwa negeri Kelantan, dia sentuh dah ke belakang perkara-perkara yang dianggap hak menyelewengkan. Jadi benda-benda hak tajdid itu tidak disebut, sehingga ke Syekh Abdul Hamid Baz mencabar. Kalau tarekat Tijani nak jadikan tarekat muktabar betul, mendapat Quran dan Sunnah, maka beberapa perkara mesti dibuat. Dia kata dakwaan tadi dibuat. Jadi apabila cabaran itu berlaku, maka ulama-ulama yang ada dalam tarekat Tijani mula melakukan pembaharuan. Ada di antaranya keluar, ada di antaranya terus kekal, tapi dibuat pembaharuan. Tapi tuan-tuan, di Nusantara kita ni, di Asia Tenggara ni, masih pakai yang disebut di dalam kitab Jawahir Al-Ma'ani. Itu masalahnya. Termasuk di Indonesia. Dia, kalau saya bacakan sikit di sini lah, kita tengok di sini apa yang disebut di dalam laman web Tarekat Tijaniyah di Malaysia, daripada Zawiyah Tarbiyah Tijaniyah Jakarta. Apa yang boleh disebut sini sama yang disebut dalam Majlis Fatwa Negeri Kelantan. Contohnya dia kata Tarekat Tijani, dia kata dia buat perbandingan. Agama Islam adalah agama penerus millah Ibrahim yang Hanif. Maka tarekat Tijaniyah adalah tarekat Rasulullah yang juga sambung dengan Nabi Ibrahim, sehingga dikenal sebagai sebutan tarekat Al-Ahmadiyah, Al-Muhammadiyah, Al-Ibrahimiyah, Al-Hanifiyah.
Yang pertama, agama Islam mendapat tentangan diingkari oleh orang-orang jahiliyah dan agama Islam terutama Yahudi dan Nasrani yang tidak setia pada agamanya. Dan pengingkaran tersebut bukan kerana ajaran Islam salah, tapi kerana sifat iri hati dan dengki orang Yahudi dan Nasrani. Tarekat Tijaniyah juga diingkari oleh orang-orang yang bodoh yang tidak mengerti tarekat, terutama pada pengikut tarekat sebelumnya yang tidak setia kepada tarekatnya. Dan sebabnya juga bukan kerana amalan tarekat Tijaniyah itu melanggar syariat Islam, tapi kerana sifat iri hati dan dengki mereka pada Tijaniyah. Jadi begitu pula ini hak Indonesia semua. Kemudian yang ketiga, tidak ada lagi agama samawi yang turun setelah turunnya agama Islam. Maka tidak ada lagi tarekat Muktabarah, tarekat yang sanadnya sambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya tarekat Tijaniyah. Nah, tuan-tuan boleh nilai sendirilah. Apa dia sebut ini diamalkan di Indonesia. Saya nak berbohong macam mana? Agama Islam adalah agama Allah dan agama Rasulullah SAW. Segala aturannya langsung berasal dari sisi Allah, bukan buatan dan kerangan Rasulullah SAW. Tarekat Tijaniyah adalah tarekat Rasulullah SAW. Semua ketentuan, aturan, syarat dan hukumnya berasal daripada Rasulullah SAW langsung, bukan dibuat oleh Sidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, kata dia. Agama Islam adalah agama terakhir dan paling utama baik di dunia maupun di akhirat. Maka tarekat Tijaniyah adalah tarekat terakhir yang paling utama baik dunia maupun akhirat. Kata nilai sendirilah. Apakah ini James Clay atau tidak? Yang keenam, Rasulullah SAW atas izin dan redha Allah Ta'ala menjamin kepada orang yang masuk Islam dengan jaminan syurga secara pasti. Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani mendapat jaminan daripada Rasulullah SAW bahawa semua pengikut dan pengamal tarekat Tijani yang benar dan istiqamah, termasuk juga isterinya dan anak-anaknya, kedua orang tuanya dan mertuanya, dijamin akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa disiksa. Mana? Ya, sebab itu ada seorang ulama besar tuan-tuan di Maghribi, dia mencerita dan dia kata kalau pegawai kerajaan ni, dia telah ada 50 orang berkhidmat di bawah dia. Lepas tu apabila mereka berkhidmat, dia tengok perkhidmatan yang begitu cuai dalam kerja-kerja jabat dia kuat, cuai. Lepas tu berlaku pecah amanah dan sebagainya di Maghribi. Dia pun cuba cek, dia cek latar belakangnya pasal apa. Tiba-tiba dia tengok mereka ini berikut tarekat Tijaniyah dan mereka menggunakan tekek apabila mereka dijamin masuk syurga tanpa hisab dan azab, maka mereka buat nilainya pun tak mengapa. Bawa dalam pentadbiran kerajaan. Ini dah akui oleh Syekh berkenaan. Kemudian salah satu amalan wajib bagi umat Islam adalah membaca Sab'atul Masani, yakni suratul Fatihah yang merupakan ummul Quran, induk daripada seluruh ayat Al-Quran. Salah satu amalan wajib dalam tarekat Tijaniyah adalah membaca induk dan afdal salawat kepada Rasulullah, iaitu salawat Fatih. Boleh ke kita banding Fatihah dengan salawat Fatih itu? Ini perbandingan Pak Edi buat Indonesia, tetapi kira bukan saya kata ni. Kewajipan utama orang Islam adalah menegakkan solat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Salah satu kewajipan bagi ikhwan tarekat Tijaniyah membaca salawat Al-Fatih 50 kali setiap hari dalam wirid, dalam warid wazifah. Kita semayang ni, dia pun bandingkan dengan wirid. Rasulullah SAW memberi berita gembira dengan janji syurga bagi para sahabat dan umatnya. Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani memberi berita gembira dengan Fathul Akbar bagi para sahabat-sahabatnya dan mimpi bertemu Rasulullah serta ruhnya dan akan dijumpai oleh Rasulullah SAW pada saat ajal bagi murid-muridnya. Kemudian saya baca akhir sekali ni, sesungguhnya Rasulullah SAW hadir ruh dan jasadnya dalam setiap ibadat salat umatnya. Buktinya selawat bacaan tahiyat sebagai berikut: Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Betul tak tafsir? Ini tanya Maulana ni. Ya, kalau tuan baca tahiyat Assalamualaikum Nabi cukup tepat. Itu dah. Cuba baca lah. Jadi dia kata sesungguhnya Rasulullah SAW dan Sayyidi Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu bersama para sahabat yang 4 hadir ruh dan jasadnya dalam setiap pembicaraan wirid wazifah, terutama pada bacaan Jauharatul Kamal ke-7 dan seterusnya. Ada baca wazifah tu Nabi hadir, sahabat 4 hadir. Dan sehingga ada seorang ulama Sudan tu kan, dia bertemu dengan golongan wirid. Dia duduk dalam majlis tu, dia orang sama-sama baca wirid. Bila sama-sama baca wirid, dia orang hampakan ke kain putih dia hampar ke tanah. Jadi ulama ni tanya, pengikut Tijani duduk atas kursi atas. Ulama tanya, ni kain ni nak buat apa? Dia tanya, kain ni buat apa? Kain ni kami hampar sebab Nabi hadir dalam majlis kami. Masa kami berwirid itu Nabi hadir, jadi kami yang hampar supaya Nabi boleh duduk atas hamparan tu. Maka ulama tu kata, banyak cantik, patut Nabi duduk atas kursi pun duduk bawah. Kalau betul Nabi hadir, ya, maka ulama tu bangun duduk bawah.
Ini saya nak sebut tentang tidak terjual memburukkan, ini ditulis dalam Islam. Dan inilah tidak amal Nusantara. Maka apa yang fatwakan oleh Majlis Fatwa kata bagi saya sangat tepat, sangat kena pada masa ini. Wallahu a'lam. Tak nak tanya tambahan. Ni terjadi kerana Ustaz sebut daripada awal lagi. Mungkin tarikat lain seumpama mesti perjalinan tidak mengistirahnya lain menganggap dia saja yang betul. Masalah tarikat-tarikat ni tuan-tuan, saya dah sebut dekat awal sama saya tadi. Kalau ikut Syekh Abdul Hadi Al-Kattani, ini seorang ulama tarikat sufi Kattaniyah. Dia sufi ni dia banyak. Betul sebenarnya Maulana kata tadi, di Mesir tuan-tuan, dia sesa berkembang. Asas tarikat tu asas 5-6 lah. Dia tu dari cabang tu cabang ni, Syekh baru lahir, keluar cabang baru, keluar cabang lahir, keluar tunah baru, macam-macam banyak-banyak. Ya, jadi kalau ikut Syekh Abdul Hadi Al-Kattani, dia kata kebanyakan tarikat sufi yang diamalkan sekarang itu tidak lebih dari tarikat cari makan. Syekh ni kata, kenapa tuan? Dia mengambil beberapa tarikat sufi, dia amal tarikat ni, dia amal tarikat ni, dia kata dia tidak memberi satu kepuasan sebab masing-masing mendakwa yang ni lebih, yang ni lebih. Ya. Dalam tarikat Ahmadiyah ni, Al-Idrisiyah tuan, tengok bagaimana dia menerima tarikat itu. Nabi Muhammad SAW datang dengan Nabi Khidir Nabi Muhammad SAW datang Nabi Khidir beri wirid la ilaha illallah Muhammad fi kulli hakim kepada Nabi secara nada. Maka Nabi suruh Khidir itu mengajar Nabi dulu, mengajar kepada Syekh Idris. Nabi suruh Nabi Khidir itu mengajar. Siapa Nabi Khidir yang Nabi suruh Nabi Khidir mengajar? Ulama mengatakan seandainya Nabi Khidir masih hidup, Nabi Khidir kena mengikut Nabi Muhammad dalam perjuangannya. Nabi kan Nabi Isa akan turun di akhir zaman mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Nabi Khidir tak nak terlibat dengan perjuangan Nabi. Kenapa dia tak terlibat dalam perang Badar, dalam perang Uhud? Kenapa dia sebut binatang-binatang di hutang rimba berjalan sana kemari? Sebab itu tuan-tuan, doktrin yang paling besar sekali ialah dalam tarikat sufi ini ialah pertemuan dengan Nabi secara jaga itu mesti dipertahankan. Kalau doktrin ini diruntuhkan, maka semua boleh kata tarikat sufi akan runtuh. Doktrin jumpa Nabi secara jaga ini perlu dipertahankan. Kalau tak dipertahankan, runtuh, maka kebanyakan tarikat sufi tuan-tuan akan runtuh semua sekali. Bila saya bercakap begitu, kita tak menafi peranan tarikat sufi di Indonesia menentang penjajah. Saya sebut tadi Haji Umar Futi menentang penjajah Perancis di Senegal. Itu kita tak nafi tuan-tuan. Kita bercakap sekarang berdasarkan teks yang saya sebut tadi. Jadi sekarang zaman ni zaman moden, zaman ni kita boleh buka ilmu berbagai, guru pun dapat berbagai, analisis lah tuan-tuan, berdasarkan kepada kekuatan ilmu. Tidak perlu tak payah tak asik bagi saya. Tengok betul dan sebagainya, buat petang sini. Dan ada seorang hamba Allah, dia mengaku di tarikat, telefon saya dia, tak, saya dah amal ni, saya dah amal ni. Rupanya secara diam-diam dia memberontak. Dia tak ada terima juga. Bila dia belajar dia tak ada terima. Dia cerita, Ustaz, saya mengambil tarikat pada Syekh pulang. Ustaz, saya ambil tarikat pada Syekh pulang. Awak amal tak? Tak amal. Dia nak pergi James Crank, dia nak pergi, dia ambil nak pergi tak ni, sekak sini. Yang dia jadi macam satu benda yang wajib. Kita hak sunat pun tuan-tuan, macam sunat duha pun kita tak disiplin dah. Maksud tarikat dia nak disiplin kan tersebut tu. Itu menyebabkan kadang amalan sunat tu dia angkat taraf menjadi seperti amalan wajib. Dalam masa yang sama, amalan hak Nabi ajar tu kita perlekeh. Hak Nabi ajar tak ada unsur perlekehan. Macam saya sebut tadi, dalam ceramah saya pertama tadi, ada saya terserempak dengan salam awal mengatakan siapa yang mengamalkan zikir wirid tuan-tuan lebih afdal berzikir la ilaha illallah biasa 70,000 kali. Sebab tu saya ajak balik Negeri Sembilan tu, tak boleh pula kalau Negeri Sembilan tak sedih. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, gunakanlah kebiasaan akal fikiran kita. Sekarang ini pembelajaran ilmu hadis memang banyak berlaku dalam masyarakat. Fahamlah benda-benda asasnya tuan. Faham benda-benda asasnya. Ada sahabat saya cerita, dia belajar kitab hikam, bukan masuk tarikat, belajar kitab hikam, tapi dia tak belajar ilmu tafsir, dia tak belajar dari ilmu hadis. Jadi bila disyarah hikam, bingung. Jadi bingung. Dan ada orang jadi gila isi, begitu masuk dalam penjara Wad 17. Sebab dia dah nabi, jadi dia kata ke benda ni. Tak boleh contoh dia tak boleh nabi. Sebab kita tak beres hak asal kecil-kecil, hak Quran sunnah kita tak beres. Kita nak pergi hak pening tu. Hak pening. Dan kita paling takut sekali tuan-tuan, disebut oleh Syekh Rabawi dalam buku dia, pada zaman dulu pernah berlaku kisah seorang hamba perempuan yang berzina dirotang oleh tuannya. Maka hamba itu jawab, kenapa tuan merotang saya? Saya berzina kerana melaksanakan ketentuan Allah.
Saya zina, Allah Ta'ala menentukan saya zina. Saya zina, kan saya melakukan watak zina je. Yang menentukan Allah. Apa tuan merekam saya? Tuan ahli syariat, saya ahli hakikat. Ini masalah tuan. Jadi ini saya kata tadi, benda yang memburukkan tasawuf dan memburukkan usul-usul mentajid tarekat yang berasaskan betul Quran dan Sunnah tadi. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Doktor. Kembali pada maulana kita. Sebagaimana yang disebut oleh Doktor tadi, pendakwaan mereka ni ahli hak, dan mereka sampai peringkat kesesatan mereka langsung menolak nas Al-Quran dan Sunnah. Bahkan sadar mereka kepada kata-kata hadis-hadis palsu, dan mereka mendakwa yang bercari hadis ni ahlul hadis, ahlul zahir. Mereka adalah ahli ilmu hakikat. Adakah mereka ini termasuk dalam golongan yang disebut wa yattabi' ghairi sabilil mu'minin? Apa hukum mereka? Satu. Yang kedua, isu pengamalan tarikat, menari, melompat, berzikir. Mereka berhujah dengan ayat surah Al-Imran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan ila akhir ayat. Ayat 191. Minta kupasan Maulana. Silakan. Yang mulia saudara pengurusi, ahli-ahli panel yang dihormati, dan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Dia orang sufi yang kemudian yang menyeleweng antara ciri-ciri mereka ialah mereka takwilkan atau tafsirkan Al-Quran, boleh kita katakan sesuka hati, tanpa merujuk kepada tafsiran daripada Rasulullah SAW dan para sahabat. Misalnya seperti yang disebutkan tadi, zikir menari, mana dalil? Dalilnya ayat tadi. Ini sebenarnya merupakan satu ta'rif maknawi, pemesungan makna Quran. Sebab di dalam ayat itu sebenarnya tak ada kena-mena pun dengan zikir sambil menari. Bahkan Nabi SAW bila baca ayat itu, selepas itu dia menangis. Jadi tidak ada sebarang tarian pun berlaku. Tetapi oleh kerana mereka nak membenarkan perbuatan mereka, iaitu berzikir sambil menari apa, mereka gunalah ayat itu. Nak cari ayat yang lain susah. Jadi dia cari ayat itu. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Iaitu orang yang berzikir, ingat pada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Jadi kalau berdiri, duduk, baring, jadi nampak macam menari lah. Itu yang kesimpulan yang dia buat. Padahalnya langsung tidak ada kena-mengena. Kan kita yang belajar sunnah Rasulullah SAW semuanya tahu bahawa ada zikir-zikir itu ketika berdiri. Misalnya saya nak masuk masjid, saya berjalan sambil berdiri. Tak perlu kita duduk nak baca zikir untuk masuk masjid. Tidakkah itu makna zikir sambil berdiri? Bila nak masuk masjid, perlu duduk. Tak perlu duduk. Itulah yang dikatakan zikir sambil berdiri. Rasulullah SAW sudah isikan zikir sambil berdiri ni apa, macam mana. Misalnya masuk masjid, nak keluar masjid, kan ada zikirnya. Apakah perlu duduk? Tidak berdiri. Itulah yang dikatakan zikir sambil berdiri. Nak masuk tanda, duduk dulu kan, atau menyanggih dulu kan, panggil dulu. Tentu tidak, sambil berdiri. Itulah yang dikatakan zikir sambil berdiri. Zikir sambil duduk, ya kita duduk atas kereta, nak bawa kereta, mata ada zikirnya, ada zikirnya. Tak perlu kita berdiri pada ketika itu. Adakah berdiri? Perlu baring ke? Tak perlu. Kalau orang zaman dulu naik unta, duduk juga. Zaman sekarang naik kereta pun duduk juga, sambil duduk lah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza apa semua, baca sambil duduk. Itulah yang dikatakan zikir sambil duduk. Mudah saja. Berapa banyak lagi benda-benda yang lain sambil duduk dan sambil baring. Rasulullah SAW kan ada ajar zikir-zikir, bacaan-bacaan tertentu sebelum tidur. Sebelum tidur macam mana? Perlu berdiri lah. Mestilah dalam keadaan baring. Itulah yang dikatakan zikir sambil baring.
Artinya zikirnya ada dalam keadaan begini, tengok cermin, ada zikirnya nak pakai baju baru, ada zikirnya nak masuk pasar, ada zikirnya. Zikir yang Rasulullah SAW ajar itu kita pakai sesuai dengan keadaannya. Kalau kita berdiri, kalau kita duduk, itu maksudnya. Di sini langsung tidak ada kaitan dengan zikir sambil berlari. Kalau ada, ini hanya dilakukan oleh orang-orang sufi untuk membenarkan perbuatan mereka. Cara mereka itu gini, dia buat dulu. Dia buat dulu. Bila buat dulu orang kritik, dia pun cari alasan. Mana nak cari alasan? Nak membenarkan perbuatan mereka. Dia carilah. Ini cara dia. Termasuklah dalam masalah zikir berdiri, dia gunakan hadis Ja'far menari apa semua tu. Sebenarnya langsung tidak ada kena-guna dengan zikir itu, cerita tu. Baik Maulana, yang menganggap mereka ini ahli tarikat ni ahli zahir, kita ahli hakikat, mereka ini ahli ilmu hakikat, dan orang mencari ilmu hadis ni ahli zahir dan tidak ada nilai pada mereka. Apa hukum mereka pandangan Maulana? Ya itulah, dari segi pandangan mereka memang begitu. Dia perlekehkan golongan yang lain. Soalannya mereka ini tidak mengerti, tak dapat memahami Quran dan Sunnah. Yang dapat memahami Quran dan Sunnah macam mereka tadi lah, yang tak ada kena-mengena itu dikaitkan dengan amalan mereka. Sedangkan ini adalah suatu penipuan sebenarnya, penipuan yang berlaku. Dan Rasulullah SAW tak pernah ajar pun umat dia, sahabat-sahabat dia bahawa ada di sana ilmu zahir, ilmu batin, ilmu hakikat, semua ni tak ada. Semuanya masuk dalam syariat. Semuanya masuk dalam syariat. Dalam itulah ada apa yang disebutkan tadi, akidahnya. Dalam itulah ada ibadatnya, fiqhnya. Dalam itulah juga ada ihsan atau tazkiyatun nafs. Sebenarnya pembahagian seperti itu hanya diada-adakan golongan ini untuk memandangkan perhatian manusia kepada ajaran yang sebenar. Dan mereka sebenarnya sangat allergic dengan ulama-ulama Quran dan Sunnah. Sebab mereka inilah yang tampil ke hadapan daripada dulu sampai sekarang ni untuk menegur, untuk memperbaiki keadaan yang tersilap apabila ada golongan-golongan yang tertentu yang terpesong ataupun tergelincir daripada landasan. Sepatutnya mereka bersyukur, berterima kasih pada golongan ini, sebab semua kita kan mahukan kebaikan, nak kebaikan dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada yang menegur dan alasannya kuat, kita pun orang-orang sufi pun kata, yang terima kata hakikat, ahli hakikat tadi, terima Quran dan Sunnah. Kenapa bila orang baca Quran dan Sunnah mereka tak suka, benci pula? Ini yang jadi masalahnya. Inilah fenomena masyarakat kita sekarang ni. Baik, terima kasih kepada Maulana kita. Dan sebenarnya dua pusingan yang pertama ini telah memberi pencerahan seluas-luasnya kepada kita dimensi perbincangan ketulinan dan kepalsuan isu tasawuf dan tarikat. Walau bagaimanapun masa diperuntukkan kepada tuan-tuan hari ini untuk sesi perbincangan, dan saya minta untuk bertanya Tuan bangun dan memperkenalkan diri ringkas dan terus pada soalan, dan sebaiknya tuju pada mana-mana panelis. Saya persilakan. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ahli panel khususnya telah membentangkan atas sedia pada pagi tadi ke tengah hari ini, dia memerasakan suatu perkara yang ada yang tak kena. Di antaranya, saya lihat ahli panel khususnya sebelah pagi tadi, dua orang mengatakan bahawasanya ahli-ahli tarikat ni kebanyakan menyeleweng hadis dan sebagainya. Dia merasa kalau dia sebut hadis tidak ada penyelewengan hadis, sebab hadis ni dia tak boleh nak reka. Cuma ke kamu nak tanya ke ahli panel, bila tidak ada sanad, terputus sanad, dia panggil hadis dhaif. Dan ahli-ahli tarikat ni kebanyakan menggunakan hadis-hadis dhaif ini tidak dalam perkara yang melibatkan hukum. Dia melibatkan perkara-perkara yang berkait rapat dengan hal ibadat. Berartinya
ulama-ulama dahulu telah bersepakat bahawasanya boleh pakar hadis-hadis tersebut kerana ia tidak percaya dengan syariat. Itu satu soalan nama. Yang kedua, amalihat mengenai tarikat seperti yang disebut oleh ahli panel. Jadi merasa amat tidak wajar. Amal soal pertama, ahli yang ada di depan tu, maaflah termasuk Dr. Basri, kemungkinan dia kalah dengan tarikat sebab ayah dia Ahmadiyah, termasuk ayah hamba Tuan Guru Haji Zakaria. Dan begitu juga ada ya. Berartinya pengamal-pengamal tarikat di kalangan ahli guru-guru pondok adalah semua pengamal tarikat. Jadi amal nehat daripada pembentangan tadi, semua tarikat-tarikat yang ada di Nusantara ini adalah bersumberkan hadis dhaif dan boleh dikatakan mengamal ajaran sesat. Astaghfirullahalazim. Ini satu perkara tuduhan yang amat berat. Satu lagi yang sebut dalam dunia ini, populasi mazhab sebagai contoh, ahli salafi yang disebutlah Wahabi, dia mewakili 4% daripada populasi negara-negara Arab. Di Malaysia tidak ada. Cuma pahaman-pahaman inilah yang menyekat ahli-ahli ibadat, ahli-ahli tarikat daripada berkembang. Sebab itu apabila kita tanya bagaimana hiwar di antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, bukan Nabi Khidir mencabar dah, ya Musa, mu tak akan layak, mu tidak akan mampu untuk berdepan dengan ilmu yang ada pada aku. Sebab Nabi Musa Nabi lagi boleh cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah memerintahkan Nabi Musa ngaji dengan Khidir alaihissalam? Ini membuktikan bahawasanya ilmu berbeza. Dia ada ilmu hakikat dan ilmu makrifat. Jangan melihat ahli panel soalan tidak ada ilmu hakikat. Dua soalan. Soalan lagi. Soalan ketiga. Okey. Soalan mengenai fatwa yang telah dibuat oleh Kerajaan Negeri Kelantan, Majlis Agama Islam Negeri Kelantan, Angusi dipanggil sebagai mewakili keluarga Amir dalam satu majlis mahabbah yang dihadiri oleh semua ahli-ahli panel, ahli-ahli majlis syura. Dalam fatwa itu, dalam majlis itu Amir cakap, Amir mewakili keluarga Amir dan Amir mengisyarkan Amir tidak terlibat dengan tarikat Tijani. Apa yang timbulnya, fatwa itu dituduh kepada adik Amir. Dituduh adik Amir tidak mengamalkan tarikat Tijani yang diamal di Maghrib. Sedangkan adik Amir menjelas, adik Amir adalah seorang muqaddam Tijani, jadi eltirah oleh kerajaan Maghrib dan mewakili negeri Kelantan menghadiri ijtima' Tijani dunia. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Untuk soalan, 3 soalan daripada Ustaz Zul bin Zakaria. Minta muslimin ke muslimat bangun. Silakan Ustaz Dr. Ida. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Rasul Hussein. Nak bertanya kita ni, kawan saya semua tu, Maulana Nasri, Dr. Basri. Kalau kita sebut tarikat, dia ada kaitan dengan 4 perkara. Pertama, wali. Kedua, kasyaf. Ketiga, mimpi jumpa Nabi. Keempat, yaqazah. Jadi sejauh mana kebenaran? Jadi macam kalau tarikat ni seumpama kilang mengeluarkan wali-wali kutub. Jadi sejauh mana kebenaran wali, kasyaf, mimpi jumpa Nabi dan yaqazah? Kita minta supaya ada kaitan perulasan sedikit perkara. Ya, terima kasih. Allah. Okey. Boleh jawab dah kan? 2 soalan, 2 orang yang beri soalan tu 4 soalan semua. Dipersilakan. Ikutlah. Maulana Teguh Doktor. Apa? Jawab dulu. Tunggu jawapan daripada panelis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Terima kasih kepada ahli jemaah kita, hadirin kita yang bertanya. Pertama sekali tentang pertanyaan tadi berkaitan dengan tarikat tadi. Tarikat syariat, hakikat
perbezaan antara Nabi Musa dan Khidir. Dua-dua itu berbeza. Kenapa perlu Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir? Kerana dikatakan Nabi Khidir lebih Nabi Musa. Nabi Musa itu ahli syariat, Nabi Khidir itu ahli hakikat. Ini agak kurang tepat sebenarnya. Nabi Musa disuruh berguru Nabi Khidir ataupun Khadir kerana Nabi Musa pernah bercakap di kalangan pengikutnya, siapa yang paling alim berdasarkan hadis riwayat Bukhari? Siapa paling alim? Nabi Musa menjawab, aku paling alim. Allah Ta'ala tegur perbuatan mendakwa diri paling alim dengan cara disuruhnya Nabi Musa berguru Nabi Khadir. Itu pun bila berguru Nabi Khadir, dia tak ikat dengan 3 perkara itu saja. Dan apabila diberitahu rahsia di sebalik berlaku 3 perkara itu, diiktiraf oleh Nabi Musa. Maka dalam konteks sekarang kata, dalam konteks sekarang, kalau kita nak sembelih anak kita kerana kita nak berhujah dengan Nabi, peristiwa yang berlaku pada Nabi Khadir tadi, boleh atau tidak? Sebab Nabi Khadir buat begitu berdasarkan wahyu daripada Allah. Sebab majoriti ulama mengatakan Nabi Khadir itu sebagai Nabi, dia bukan wali. Jadi buat begitu adalah syarat daripada Allah Ta'ala. Tidak bermakna kewalian Nabi itu dia punya status dia lebih tinggi daripada Nabi Musa AS. Jadi kita ulama mengatakan bahawa sekiranya satu zarrah kewalian Khidir itu melanggar kenabian Nabi Musa, hancur lebur zarrah kewalian Nabi Khidir. Itu dalam kitab ulama oleh Ahli Sufi sendiri jelaskan. Jadi saya nak kata tuan-tuan sekalian, itu satu hal. Yang kedua, saya tidak nampak, saya tak tahu pembentangan apa yang dibentang dalam pagi tadi. Tapi kalau saya bentang, saya tidak bertujuan dari awal-awal, saya tidak bertujuan untuk memburuk-burukkan tarekat. Sebab itu saya sebut golongan yang cuba melakukan tadi. Dan saya sudah sebut apa yang berlaku di Malaysia ini. Di Malaysia ini nampaknya masih amat yang lama, dan fatwa Kelantan itu berdasarkan pada apa yang amat di situ itu saja. Kemudian saya mengakui bahawa bila dilihat dalam tingkat kejadian Malaysia itu, yang di Kelantan itu tidak diakui sebagai mewakili dunia. Yang diakui, yang ditanya oleh ahli panel itu saya tidak tahu. Tetapi kalau rujuk kepada kaedah amalan saya sebut tadi, yang telah dinafikan oleh Syekh Muhammad Hafid Tijani, memang tidak menepati apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Hafid Tijani, dan sama seperti yang dilakukan di Indonesia. Itu. Kemudian yang ketiga saya sebut tentang syariat hakikat yang tuan-tuan. Syariat perlu kita tafsirkan dalam konteks yang menyeluruh. Syariat Islam misalnya ada zahir dan batin. Syariat menyentuh al-zahir, syariat menyentuh al-batin, tak ada masalah. Yang keempatnya, tarekat ni banyak sekarang ni dia tertumpu kepada zat zikir. Apakah zikir-zikir, saya nak tanya lah. Zikir-zikir yang ada dalam Quran dan Sunnah itu tak boleh kita amalkan perlu pada guru atau macam mana? Syekh Ahmad Minangkabau, beliau ni seorang ulama besar duduk di Mekah, dan dia telah menulis satu kitab menolak beberapa amalan dalam tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Dan di antaranya dia kata masalah mengambil zikir untuk diamalkan. Dia kata kalau kita ambil zikir dengan membuka kitab Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya, di sana ada hadis-hadis sahih, kita ambil, kita amalkan. Apakah ini salah? Tak ada salah pun, dalam salah. Cuma kalau nak disiplinkan diri, kita jumpa guru takut sebutkan huruf kita tak ada zikir itu tak betul. Yang kedua, disiplin kita dalam mengamalkan zikir itu mungkin lemah. Di situ keperlukan guru untuk mendidik kita. Dan yang terakhir sekali masalah yang terlibat. Sebab tu saya bentang tadi tuan-tuan, saya tak sebut nama siapa yang terlibat di Kelantan, saya sebut fatwa. Wallah. Hadirin hadirat yang dikasih sekalian, saya rasa terlepas daripada Dr. Basri tadi tentang menggunakan hadis dhaif, dikatakan oleh si penanya tadi bahawa boleh guna untuk amalan, ini sekadar untuk zikir, untuk amalan sahaja. Memang kalau sekadar itu tidak jadi masalah, memang betul. Semua ulama boleh katakan menerimanya kalau sekadar itu untuk apa ni, amalan, fadail amal. Tapi masalah sekarang ni yang amalan tadi, dia bukan sekadar amalan itu saja. Macam tadi misalnya Salat Fatih dan sebagainya, Jawharatul Kamal dan sebagainya, doa Saifi, apa semua tu yang ada dalam tarekat Tijani, dia bukan sekadar zikir, selawat dan doa semata-mata. Dia ada bersamanya itu fadilat. Itu yang jadi masalah.
Kita tak boleh tengok sesuatu itu dari segi boleh atau tidak hanya semata-mata tengok dari satu sudut saja. Misalnya kalau kita tengok sembelih, kita nak halal makan binatang, kita nak sembelih. Apakah sembelih saja? Itu saja, bila kita sembelih saja selesai masalahnya, boleh makan terus. Bagaimana kalau orang kafir sembelih? Betul-betul ikut cara kita, dia sembelih. Macam mana? Tetap tak boleh. Kalau Islam pun sembelih tak ikut cara, tak boleh juga. Jadi dia kena mengambil kira semua sudut itu. Begitu juga dengan zikir dan doa tadi, selawat tadi. Kalau sekadar selawat itu saja bermakna doa kebaikan untuk Rasulullah SAW, itu tidak lagi menjadi masalah. Masalahnya sekarang ini bila disertai dengan fadilat-fadilat itu, dan fadilat itu besar-besar sangat, melampau-lampau, yang mana kalau kita tengok selawat-selawat lain yang Rasulullah SAW ajar pun tak ada disebut kelebihan sampai begitu. Dan orang yang buat sungguh-sungguh itu, dia ada atau tidak keyakinan bahawa dia akan mendapat, atau semata-mata dia saja buat itu, sedangkan yang dia tak buat. Yang ni walaupun tak sahih, dia tak amalkan saja begitu. Adakah begitu? Saya rasa tidak begitu. Dengan kepercayaan itu dia buat, dengan yakin bahawa dia dapat. Bila begini, soal yakin, soal percaya itu tidak lagi soal fadail. Ini sudah jadi akidah. Sebab itu yang jadi masalah. Sudah jadi akidah tu. Bila akidah, hadis dhaif tak boleh pakai. Sekarang ni, kalau kita terima salah hadis tu, ada dalam hadis itu dhaif. Dan dalam hadis yang disebut itu pun, dia tak ada sebut kelebihan-kelebihan sampai begitu, seperti mana yang terdapat dalam tarekat Tijani itu. Masalahnya pula, dakwaan Syekh Tijani, Ahmad Tijani, dia mendakwa bahawa Rasulullah SAW tak pernah ajar kepada sesiapa pun selawat itu, hanya ajar kepada dia saja. Selawat itu disimpan kepada Rasulullah untuk dia. Jadi macam mana dakwaan tadi kata sudah diajar Rasulullah, ada hadis. Kalau ada hadis, macam mana? Kalau ada hadis pun, hadis itu dhaif dengan kelebihan-kelebihan tadi. Tak ada sebenarnya dalam hadis yang ada disebutkan oleh Ibnu Katsir, disebutkan oleh misalnya Ibnu Abi Syaibah, itu tidak sahih. Bila tidak sahih, kalau kita nak campurkan dengan kelebihan-kelebihan tadi, tak boleh. Sebab dia sudah jadi akidah. Hanya sekadar kalau kita kata nak dapat kelebihan dalam hadis itu tak ada sebut. Kelebihan ini hanya ada di dalam Jawahirul Ma'ani tu. Yang ada dalam situ. Itu situ saja yang ada, dan yang Rasulullah SAW ceritakan dalam jaga kepada Syekh Tijani. Jadi macam mana kita nak yakin sampai begitu, sedangkan benda ni tak pernah wujud pun? Di situlah letak kesalahan. Apabila dicampurkan, bukan kita kata dari segi selawat itu kalau dikira sebagai doa, kita nak rekod sendiri pun boleh lagi, sebab doa. Seperti mana kita berdoa, kita doa sendiri, buat sendiri, boleh lagi. Tetapi tentu semua kata yang Rasulullah SAW ajar itu yang lebih baik. Yang Rasulullah ajar itu yang lebih baik. Semua kata macam itu. Dalam keadaan ini, kenapa kita nak pakai yang lain? Kenapa kita tak pakai yang Rasulullah SAW ajar itu? Takkan kita nak kata yang kita buat sendiri itu lebih baik daripada yang Rasulullah ajar? Takkan macam itu. Saya rasa tak ada orang Islam pun yang kata begitu. Bukan orang tak tahu dan tarekat saja tak kata begitu. Semua orang tak ada kata begitu. Jadi yang jadi masalah sekarang ni bila dicampur semua sekali, itulah bagi saya yang jadi masalahnya. Seperti macam sembelih tadi, bukan soal sembelih itu saja, dia tu Islam ke tidak, kena cukup syarat. Jadi yang jadi salahnya bila tak cukup syarat. Kalau cukup syarat, okey, tak ada masalah. Jadi inilah kekeliruan itu. Ada soalan lagi. Abu Anas nak jawab, saya tanya tadi. Jawab je tu. Ahmadiyah.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi Alhamdulillah kita nampak ada perbincangan. Kalau kita nak kata tadi Fadil Ustaz Maulana kita sebut tentang masalah hadis dhaif, mana hadis dhaif itu ada sanad. Tapi kalau hadis sanad dia tak cukup, sanad dia tak sambung, dia mari kepada guru kita kepada syekh dia, betul dia mimpi teruskan Nabi. Saya nak tanya Maulana, itu hadis apa? Hadis dhaif ke hadis apa? Itu masalah kita sekarang. Tarekat Ahmadiyah yang disebut oleh sahabat saya Ustaz Zul. Ustaz Zul ni kawan lama saya ni. Dia masyhur, kalau tanya pelajar-pelajar Mesir zaman dulu sangat-sangat masyhur. Ayah dia Tuan Guru Haji Zakaria Ismail, ketua Dewan Ulama PAH dulu. Allah yarham. Sahabatnya ayah saya. Hari ni kita main cerita ayah. Kita cerita ayah. Jadi cerita Ahmadiyah ni, iaitulah yang disebut dengan Tuan Daud Kaabah, Allah yarham. Pernah ayah ni, Allah yarham, pergi jumpa dia, tanya dia, saya budi. Dia ngati Allah Hayyu. Bang kata kita terang nak tengok 2-3 lagu sakit fikir tadi. Terang juga sikit. Ada pengalaman lah. Jadi bila dia tanya di mana ke sana nak ambil tarekat, maka dia ceritalah daripada saya pun tak ingat lah, tak tahu kalau dia nak tanya ni, kalau tahu balik juga ketah-ketah lama rumah tu, tapi dia pasti baru dia ambil dia ayah dia. Jadi dia pun cerita daripada tebu dia, daripada syekh ni. Akhir saya tak ingat syekh terakhir dia, Syekh Darawi ke mana, ini cerita ingat lama-lama saja. Syekh ni terus mimpi jumpa dengan Nabi SAW. Jadi itu kita kata hadis apa kalau mimpi terus ke jumpa Nabi. Supaya juga bila kita mimpi jumpa dengan Nabi, yang qazatan man ra'ani bil manam faka'anna ma yarani bil yaqظah, kan? Hadis itu Maulana Kabatut ceritanya. Jadi kalau kita kata ada lagi syarat nak jadi sahabat Nabi, dia kena jumpa dengan Nabi, beriman dengan dia, maka dia jadi sahabat. Adakah orang yang boleh jumpa Nabi hidup ni, Nabi SAW jadi sahabat juga di zaman akhir ni? Boleh berlaku lagu tu? Jadi kata di Allah yarham ayah saya, dia kata oleh kerana keterekatnya sanak dia tak sahabat Nabi, maka dia tak ambil. Ada cerita dia pengurusi, kalau panjang cerita rakyat balik. Cerita dia waktu dia belajar di Mekah Al-Mukarramah, di antara tu guru yang sangat rapat dengan ayah saya ni, iaitulah Allah yarham Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, yang tulis kitab Penawar Bagi Hati. Itu yang saya sebut tadi sangat. Sebab saya pun Alhamdulillah bila kita mengajar kitab Penawar Bagi Hati, dan tengok kitabnya simple, ringkas, tapi bahasa dia agak payah. Pasal dia campur Syekh Daud ni, Syekh Abdul Qadir ni dia orang Indonesia, Mandili. Lepas tu ada campur dengan petani sikit, campur dengan orang Kedah. Bahasa dia tu memang kalau orang tidak mahir bahasa, tak tahu, tak nak faham. Maka saya nak ambil pendekatan tulis untuk bahasa Malaysia. Jadi Alhamdulillah kitab tu dicetak oleh PTS tebal gitu, dia tulis Penawar Bagi Hati. Jadi waktu belajar di Mekah, dia kata dia tanya guru dia, beberapa orang syekh guru dia, dia kata, Syekh, semua orang ada tarekat belakang, takkanlah kita pelajar ni tak ada tarekat? Jadi kata di tuan syekh dia, kata guru dia, kata, Ya Abdul Rahman, dia kata, fi hadzal zaman laisa ahli. Ramai kita ni tidak ada lagi ahli tarekat yang betul-betul yang disebut sebagai ahli yang muktabar. Tu kalau orang buat NGO tarekat muktabar tu, kau nak tulis nama boleh, tapi nak suruh muktabar tak muktabar, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, kata Baghdadi, ilmu kita ni terikat dengan Quran, dengan kitab Quran dan Sunnah. Itu tarekat yang muktabar. Tarekat yang muktabar ialah tarekat yang terikat di antara kitab dengan Sunnah. Kalau tarekat yang tak ambil daripada ni, kita kata tak boleh nak dakwa muktabar. Kita boleh dakwa kita tarekat apa-apa. Jadi kesimpulan yang dia balik, dia mengajar kitab, banyaklah kitab-kitab yang Allah yang mengajar saya sebab belajar Minhajul Abidin dan lain-lain kitab. Akhir sekali kita tanya, kata kitab Murtabak 7 habis dah kita ni belajar ni. Jadi saya tanya, kita ni Murtabak mana dah duduk?
Dia kata mereka gitu, dia boleh pakai mutabak ya. Dia mutabak tak naik-naik juga. Maka apabila Allah Yarham Tuku Haji Daud Bukit Abal meninggal, mari sungguh rombongan dia daripada Bukit Abal pergi ke Pondok Sengaja nak suruh jawatan khalifah kepada Tuan Guru Haji Abdul Rahman, nak suruh jawatan khalifah. Jadi ya kata di arwah ayah ni, dia kata waktu Tok Haji Daud itu dulu pun kita tak ambil dah. Pada sanak dia tak sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi lepas dia mati pun kita minta maaf lah, tidak ambil. Nah, jadi kalau kata Tok Guru Haji Abdul Rahman Sengaja ni tarekat Ahmadi, tidak. Pasal tu pondok dia nama dia Madrasah Muhammadiyah. Dia lebih suka pada tarekat Muhammadi, tidak pada tarekat yang lain. Itu satu cerita. Kalau kita tengok dalam ni, dalam buku yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Kelantan, tajuk dia Memerangi Ajaran Sesat. Di antara ajaran sesat di Kelantan ni, satu masa dulu lah, peringkat tahun 60-an, 70-an dulu, 80-an, saya masih ingat lagi satu dipanggil tarekat Hasan Anak Rima. Kita orang Kelantan ni tahu Hasan Anak Rima, pernah dengar tak? Peringkat lama-lama si anak-anak muda tak apa je. Kita dah ingat ajaran sesat ni, ajaran seperti api dalam sekam, dia tak akan mati, senyap pada tak berasak pula, akan ada je orang akan sambut. Di antara tarekat lagi iaitu ajaran Muhammad Nur Suwakopa. Dia dekat yang kampung kita ni. Lepas tu baru mari ayah peng. Ada satu kampung lagi tuan-tuan kena ingat, ayah peng kerajaan langit. Ada satu lagi yang kita baru jumpa ni, jamaah agama tahu dah, kerajaan Aras. Apa perlangit sikit. Pasal dia tak pergi dah semaya ni, sebab dia tengok di Aras tu email hok maya ni tak sah berlaku. Jadi inilah timbul isu hakikat makrifat tarekat. Dek sini masalah kita. Masalah kita. Jadi satu lagi ajaran yang timbul di Kelantan ni, nama dia ajaran kumpulan tajalli. Kita tajalli, saya nak bagi cerita sebab saya ada sana dengan ayah Tuan Haji Zakaria. Waktu timbul ajaran tajalli ni diasah oleh Ahmad Laksmana nama dia. Cerita dia pelik. Kalau nak tengok buku dia, beli buku yang ditulis oleh DBP, tajuk dia Ajaran Tajalli. Dia hurah bismillah tu memang suka lah bawa ni bom air mani. Lepas tu malah kata dah mi juga benda tak sedia. Ini ajarannya dibawa. Jadi malam tu Mak Laksmana dipanggil ke pejabat Dewan Zur, Jawab PAS. Jadi Tuan Zakaria sebagai ketua ulama, ayah saya ni dipanggil untuk bincang masalah ni. Jadi timbul cerita panjang lah, hampir sekali dia telah dipertuakan oleh ini. Kemudian yang terakhir ini, minta maaf kakak saya Ustaz Zul, kalau majlis agama ada fatwa ada kak, anda agak sangatlah apa yang Zul balik saya kita lah, tinggallah dia apa ni cerita-cerita yang telah dibawa oleh majlis fatwa dengan lebih baik kan. Kalau nak Zul kata comel lah insyaAllah. Kita balik ke Quran, hadis yang ada tu, balik ke Riyadhus Shalihin pun comel dah insyaAllah. Pasal tak ada dalam sejarah Kelantan ni, masuk dalam TV, masuk dalam surat khabar, dua imam lain daripada apa yang berlaku di Yemen. Jadi saya tak nak sebut mana tempat, minta maaf. Saya kata kita nak malu pun tidak. Jadi di antara ajaran sesat yang dibawa oleh ajaran sesat yang untuk keluarga ambil kenafasi, dia akan guna pendekatan hanya dia kata mau payah dulu, yo, berapa kak? 4 kak. Kenapa payah 4 kak? Sudah ya kata tu. Kita pun, dia lo juga ni. Lepas tu, nak tahu apa ni rumah? Besar. Dia mari tanya. Lepas tu dia kata, apakah maksud bo di awal bismillah? Bo tu maksud dia berapa? Ada seorang orang Kelantan duduk di Johor, telefon kan. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya masalah. Saya dulu semaya, sekarang ni tak semaya. Kata orang boleh masuk tak semaya sampai muda dulu sampai tua ni sah. Dia tak semaya ketua. Dia kata sekap saya duduk sini, saya jumpa satu tok guru musyrik. Kata salah mana orang musyrik tu? Dia kata siapa dia tak kenal diri dia tak kenal Tuhan, maka dia tak boleh semaya. Jadi lama mana dia tak semaya ni? Dia kata baru tahu. Kata innalillahi. Saya pun tanya nama dia, anak bini dia, berapa anak dia, jawab berapa. Saya kata kenal oleh diri tu. Kalau tak kenal ni dia cerita dekat orang lah. Baru tak kenal diri.
Lepas tu dia kata bila nak kenal, dia kata lo ni baru alif bo, jadi nak sampai kaya tu macam mati dulu lah dia. Jadi kita musyawarah panjang cerita tentang syariat hakikat yang akhir kali insyaAllah dia balik semula, jadi balik semula lah kepada syariat dan dia semaya insyaAllah. Jadi itu di antara benda yang pelik-pelik yang berlaku. Cerita tarekat tadi, tarekat yang masyhur yang telah digesek oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, iaitulah tarekat yang masyhur yang pure tajam. Apa nama? Naqsyabandi Haqqani. Lalu kena sebut satu-satu tarekat, kalau tidak yang maklum dia buat. Sebab Majlis Fatwa dia sebut Naqsyabandi Haqqani Nazim, Syekh Nazim. Jadi waktu anak duduk atas Kabupaten Ben daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur, banyak cerita Kabupaten Ben masa daripada dia duduk sebelah mana, dia ni fokus besar dalam bid dia penuh memang pak kita boleh sekepimah hari itu hari dia kata ustaz ni nak tanya, tak ada mereka kau ustaz. Allah Akbar, kata ada balik tu dia tu mula-mula sebelah kita, akhir kali ke si bos sebelah mana dekat. Dia kata tarekat apa? Tarekat Muhammadiyah. Kita tarekat ajaran Nabi lah maksud Muhammadi itu. Allah, dia kata. Waktu dia tanya, bila saya sebut dia tentang cerita dialog ayah saya dengan Syekh Abdul Qadir tadi, dia kata betul ustaz. Kata lah mana boleh jadi betul. Dia kata saya ni pengikut tarekat ni, ustaz tengok dia, aku tahu dah dia punya istilah itu tajian ni. Dia kata memang betul. Wakil saya tak nak sebut nama negeri ni. Satu negeri ni mendakwa dialah khalifah kepada Syekh. Yang ni mendakwa dialah khalifah kepada Syekh. Jadi dua khalifah ni tak tentu siapa. Maka kata tarekat molek tu, kita tarekat nak bersih hati, ni main gopoh hati. Lepas tu anak murid kita mana? Anak murid pun boleh kira lah, dia tak guru tak kasih lah. Tu sanak atas apa terbaik. Boleh lagi buah apa terbaik. So lagi buah apa terbaik. Belum naik kamu terbaik, hari lain pula ni cerita banyak. Anak duduk minum air, belum naik kamu terbaik di airport. Ada seorang Syekh duduk belah, ada anak murid dia belah. Lepas Syekh Zubik dia tanya, dia tahu Haji kenal? Dia tak kenal kita pun. Dia kata Haji kenal kalau dia selagi, kata tak kenal. Kata, oh dia pun sebut, ni lah pakar tasawuf di negeri kita. Allah kata silap awak, apa tak ayat awal saya nak disalah dengan dia, nak ambil berkatnya Syekh ni. Saya tanya dia, selalu mana nak pakar tu selalu mana? Dia kata kalau dia mengajar, kita tak payah. Saya kata gini, saya pun rasa nak mikir nak mengajar, dia orang tak payah dulu. Baru jadi pakar rupanya. Kata kalau awak ingat je kita Alif 40, dia kata Fahad Riyadhus Shalihin Fahad, tapi Syekh ni tak faham. Jadi banyak cerita Allah Alam. Wah ilan ngantuk itu lah, minta maaf. Ya Allah, Assalamualaikum. Ya, buka soalan Muslimat. Silakan. Kita ada lebih kurang 20 minit. Silakan. Tadi soalan kaitan dengan kalau disebut tarekat ni banyak sedikit dunia, tapi dia punya teori kebanyakan membicarakan tentang wali, lepas tu kasyaf, lepas tu mimpi jumpa Nabi dan yaqazah. Jadi selalu mana kebenarannya? Jadi kita nampak seolah-olah tarekat ni kilang pengenalan wali-wali kutub. Jadi sejauh mana kebenaran benda-benda seperti ini ya? Dan punca kesesatannya mulai dari sini ya? Sebab reka-rekaan itu mari daripada teori-teori yang disebut sebagai wali, kasyaf, mimpi jumpa Nabi dan yaqazah. Ya, boleh nak jawab dulu. Ya. Terima kasih kepada saudara yang bertanya tadi. Ya. Tadi sebenarnya sudah ditanya tadi kan, tapi tak ada siapa yang jawab. Terlupa tadi. Terlupa. Jadi 4 perkara ni, saudara kita yang bertanya tadi sebut 4 perkara. Kalau sebut tarekat, sebut tasawuf ni 4 perkara ni mesti ada. Satu wali, yang kedua kasyaf, yang ketiga mimpi jumpa Nabi, yang keempat yaqazah. Inilah sebenarnya
sebenarnya bagi saya lah kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat kita, salah faham. Bila kata wali, dia mestilah kalau orang terikat ada tasawuf, ada terikat, seolah-olahnya kalau tidak terlibat dengan terikat yang tertentu, dia tidak mungkin jadi wali. Konsep wali itu sebenarnya telah keliru. Inilah yang berlaku di zaman kita setelah sekian lama ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat baginda, di mana kita tak faham maksud sebenar banyak perkara, antaranya wali. Padahalnya hadirin dan hadirat sekalian, kita perlu faham, jangan kita ikatkan wali dengan tarekat ataupun ajaran tertentu, itu silap. Kita kena faham begini, misalnya Imam Abu Hanifah, ada pula yang saya sebut wali dia, ada pula yang masyhur sebagai wali, seperti mana disebut Syibli, seperti mana disebut Junaid, seperti mana disebut orang Tuhan, ada pula. Imam Syafi'i tak ada maksud. Tapi kalau kita tengok kepada amalan dia, sama juga dari segi jaga agama, jaga batasan-batasan agama, jaga hati, sangat jaga. Kenapa tidak disebut sebagai wali? Sebab dia tidak terkenal sebagai ahli tarekat. Ini satu kesilapan yang besar. Padahal ahli tarekat, ahli tasawuf yang betul, yang sebenarnya benda yang sama juga yang dia jaga. Tengok misalnya Imam Abu Hanifah. Sebelum pada ni pun saya sudah sebut dah. Sekarang saya nak sebut sekali lagi. Mungkin ada yang tak pernah dengar tentang apa yang telah saya sebut. Misalnya Imam Abu Hanifah, sebagaimana diceritakan dalam kitab-kitab, bahawa beliau Allah SWT kasih muka, pernah di muka Allah SWT bagi dia nampak orang ambil air semaya, selepas ambil air semaya dalam kolam tu hitam air. Bila begitu, ada pada situ pendapat dia berubah. Dulu dia kata air musta'mal ni boleh, lepas tu dia kata tak boleh air musta'mal, sebab dia tengok sendiri Allah SWT buka kepada dia. Dan yang apa yang Rasulullah SAW sebut di dalam hadis itu, bahawa bila seseorang yang ambil air semaya, maka dosa-dosa dia gugur ke titisan-titisan air yang kena di anggota wuduknya, sehingga titisan yang terakhir. Jadi dosa itu turun, cuma kita tak nampak. Kepada orang yang Allah SWT buka sedikit kepada dia, mungkin dia nampak. Inilah yang dikatakan kasyaf. Dia nampak. Bila dia nampak, dia tak tahu ambil air semaya. Orang tanya kenapa? Dia kata sebab lepas orang tu ambil air semaya tadi, hitam saya nampak. Macam mana saya nak ambil air semaya situ? Jadi orang-orang pun yang dengar dia kata itu, orang pergi tanya lah orang tadi yang ambil air semaya sampai hitam, apa kamu? Kamu buat apa? Dosa kamu lakukan dosa apa? Sampai orang tu gini kata. Dia kata memang betul, dia ada melakukan dosa besar. Dia sebutkan ini dosa yang dia buat. Jadi cuma kita tengok satu kasyaf Allah SWT buka kepada orang ini. Dia tidak mengamalkan apa-apa tarekat seperti yang kita maklum, tidak juga dikenali sebagai seorang sufi. Tetapi pada hakikatnya itu sufi lah, sufi yang sebenar. Dan tarekat yang dia ikut, tarekat Rasulullah SAW. Maka Allah SWT boleh bagi juga perkara yang macam tu, yang dikatakan kasyaf tu. Tetapi cuba kita tengok dalam sejarahnya apa yang Imam Abu Hanifah minta. Dia minta doa dengan Allah SWT, biar Allah jangan tunjukkan kepada dia benda-benda macam tu, dan jangan bagi orang tahu. Kalau ada apa-apa kelebihan dia pun jangan bagi orang tahu. Sebab apa? Orang boleh rosak pula akidah kerana itu. Boleh jadi orang pergi nak berkat dengan dia, pergi puja dia pula, dia tak tahu. Lepas tu Allah SWT tak bagi nampak kepada dia. Cuba tengok, ini jiwa orang sufi sebenarnya. Kita bincang tadi, saya sebut pagi tadi, itu yang menyeleweng, yang tak betul. Memang bukan, kalau kita kata betul itu Islam, macam mana? Tetapi yang betul, cuba tengok, dia tidak suka orang puja dia, orang pergi basuh kaki dia,
orang pergi pucukkan kita. Tidak begitu. Maka dia minta doa dengan Allah Ta'ala, jangan bagi apa-apa kelebihan yang orang nampak sebagai keramat, maka orang boleh rosak kerana dia. Orang boleh rosak kerana dia. Itu kita nak panggil apa? Kita sufi. Kalau nak kata sufi, ya sufi lah. Tapi tidak semesti sufi itu atau wali itu daripada orang tarekat. Tak mesti. Keramah itu bukan sesuatu yang dituntut, bukan sesuatu yang dicari. Ia adalah satu kurniaan Allah SWT. Tapi kadang-kadang orang-orang yang tak betul ni, ikut cara tak betul, dia macam jadi mata lambat dia nak benda-benda macam tu. Dia berlaku kerabat kepada dia, maka orang akan memuliakan dia. Begitu. Ini satu perkara yang silap. Satu perkara yang silap. Cuba kita tengok Imam Bukhari dan lain-lain, Imam Ahmad, semua dia jaga diri dia, jaga hati dia. Jadi ini tidak wali kalau macam ni. Sebenarnya ada kerabat, apa kerabat, atau tidak kerabat, ataupun kasar atau tidak kasar. Wali tak wali. Wali ialah orang yang bertakwa. Itulah yang disebutkan dalam Quran. Orang yang bertakwa sesuai dengan tingkatan masing-masing. Makin dia bertakwa, makin tinggilah kewalian di sisi Allah SWT. Tidak khusus dengan orang yang ikut cara ini, tarekat ini atau tarekat ini. Tidak begitu. Ini salah satu perkara yang disalahkan oleh masyarakat. Yang kedua tentang kasyaf tadi. Kasyaf itu dah disebutkan sedikit. Saya nak sebut satu lagi. Bagi ahli-ahli tasawuf yang sebenarnya, mereka tidak menganggap kasyaf satu kelebihan. Bukan kasyaf yang menyebabkan makom seseorang itu naik tinggi di sisi ahli tasawuf pun. Ini hanya satu perkara yang dibuka oleh Allah SWT. Itu saja. Sebab perkara yang dibuka oleh Allah SWT tidak nanti wali. Orang gila pun Allah SWT buka. Ini ahli-ahli tasawuf ni yang cerita ni. Orang gila. Sebab itu dia suka. Kita tengok tak ada apa pun dia suka. Kenapa? Allah kasyaf. Itu maknanya Allah buka boleh nampak sesuatu yang melucu dia. Sebab itu dia suka. Kalau kita tak ada dia suka. Kenapa? Tak ada sebab untuk suka. Kita tak ada suka. Itu kasyaf lah tu. Ini menunjukkan kasyaf itu bukan sesuatu yang istimewa sangat. Ia hanya suatu hal yang berlaku pada seseorang. Itu saja. Itu dari segi kasyaf. Yang ketiga, yang tentang mimpi. Mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW memang benar. Itu semua tak ada orang yang pertikaikan tentang mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Tetapi ia ada maknanya yang tersendiri, dan ini pun tidak terikat dengan orang sufi, orang apa. Tak ada terikat dengan orang tarikat. Setengah-setengah orang tu yang jadi penting kepada dia, jadi matlamat dia nak berjumpa, nak mimpi dengan Rasulullah SAW. Tak perlu sebenarnya. Kalau tak jumpa pun apa. Itu satu kurniaan Allah. Kalau ia pun satu kurniaan Allah. Bukan waktu yang menentukan darjat keimanan seseorang itu. Untuk meningkatkan iman dia, ketakwaan dia, ikut Rasulullah SAW. Dan benda ini sudah ada di dalam Quran dan Sunnah. Cukup jelas. Tak perlu kepada mimpi itu. Tapi kalau mimpi juga, adalah tu maksud-maksud di sebalik tu hikmahnya, adalah sebagai panduan apa, boleh diterima. Dan ini suatu perkara yang tidak dinafikan oleh sesiapa pun. Bukan orang sufi, bukan orang tarekat saja, orang biasa terima. Orang yang belajar hadis tahu, terima semua. Sebab syaitan tidak boleh berupa dengan rupa tadi. Tetapi tak boleh berupa itu dalam mimpi, dalam hadis. Cuba tengok. Tak ada satu hadis pun yang sebut berjumpa dengan Rasulullah secara segar ni, tak ada satu hadis. Ada pun yang ada sebut man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Itu khusus dengan orang di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah masih ada, Allah SWT nak bagi satu berita gembira kepada mereka. Kalau dia mimpi, dia akan bertemu dengan Rasul semasa Rasulullah masih hidup. Itu maksudnya yang disebutkan oleh ulama-ulama hadis. Jadi mimpi kemudian kait dengan yaqظah. Yaqظah tak ada jaminan. Yang ada jaminan sebut dalam hadis itu kena mimpi. Syaitan tak boleh buka. Adapun yaqظah tak ada jaminan. Maka boleh jadi yang mendakwa sebagai nabi bagi bertemu dengan seseorang itu bukan sebenar. Sebab syaitan boleh buka. Yang kata tak boleh buka dalam mimpi. Di sini berlaku kekeliruan.
Dia kata kalau dalam mimpi tak boleh mumpuk, di luar semakin tak boleh mumpuk. Lain tu, beza tu. Dalam mimpi saya tak boleh mumpuk. Walaupun Rasulullah SAW tak tampak seperti rupa asal dia pun, dia adalah maksud-maksudnya paduan kepada kita. Tetapi kalau dia qadha, tak ada jaminan. Sebab itulah kita lihat berapa banyak orang yang dapat secara qadha-nya perkara-perkara yang menyeleweng, bahkan menyesatkan, perkara-perkara yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebab itulah, sebab apa? Yang datang itu sebenarnya tak ada jaminan itu Rasulullah SAW. Jadi kita yang qadha ini hanya diperbesar-besarkan oleh orang-orang yang sebenarnya ada nak mempopularkan sesuatu yang diada-adakan oleh mereka. Sebenarnya boleh kita kata begitu. Dan boleh dikatakan orang-orang yang mendakwa yang qadha dia mesti ada benda yang bermasalah kemudian. Sebab apa? Sebab tidak ada jaminan daripada Rasulullah SAW. Sekadar itu lagi. Mungkin betul banyak lagi. Allah. Ya, terima kasih kepada Maulana. Saya ingat tadi jawapan Maulana sebagai pengguna pada forum kita. Macam mana Maulana? Dan minta maaf masa kita beralih ke hujung, dan sebagai pengguna yang terakhir, betul saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalamu. Saya cuma nak tambah sikit apa yang disebut oleh Maulana tadi berkaitan karamah. Dia ada konsep dan tadi disebut oleh Ibn Qayyim, dia ada karamatul iman. Karamatul iman, kita pelik dalam bercakap Melayu kita. Karamatul iman kita tidak nak ketengahkan masyarakat. Kita nak karamah hissi ya. Karamah berbentuk jalan atas air. Ya, karamah bentuk maknanya makanan sedikit mampu dimakan oleh ramai orang. Kalau ni karamah-karamah seperti ini hanya berlaku pada orang tertentu, dan ini bukan contoh. Tuhan buat benda ini pada orang-orang tertentu. Ibaratkan budak kita nak suruh dia pergi ke masjid, kita bagi coklat dia pergi masjid. Di sana ada orang yang tak perlu bagi coklat, dia boleh disiplin ke diri ke masjid. Maka karamah hisiah itu bukan satu benda yang contoh, maka boleh menyelewengkan seseorang itu daripada jalan Islam. Yang kedua, dia bagi karamatul iman. Karamatul iman yang tuan-tuan, Syekh mereka jalani. Cuba tengok dalam kitab mana Syekh mereka jalani. Kitab itu mula-mula saya dah terjemah, tetapi tengah jalan saya tengok ada orang terjemah siap tu, jadi saya batal. Syekh Abdul Qadir dulu ada Syekh Salih Al-Syad. Karamah Syekh Abdul Qadir paling besar ialah kemampuan dia mengajar dan mampu bertahan selama 30 tahun lebih. Kemampuan dia melahirkan anak murid lebih dari 100,000. Kemampuan dia menghantar anak murid benua belah Afrika untuk berdakwah. Kemampuan dia menghadapi kerendah anak murid. Kemampuan dia menghadapi kerendah orang menentang sunnah pada zamannya. Kemampuan dia berdepan dengan mereka yang menentang Islam. Itu karamah Syekh Abdul Qadir dengan sepakat ulama. Bukan terbang-terbang tu. Cuba tuan bayang makcik di kampung subuh-subuh hari hidup ke masjid. Makcik itu macam mana disiplin jalan kaki ke masjid, tidak pakai kereta, dia jauh sekali, tangga terbaru tak, mari ke masjid. Ini dia karamah paling besar, walaupun tidak ada elektrik pada rumah dia. Ini karamatul iman. Kita nak berjuang. Ulama kita dulu berjuang Islam, masuk jala keluar jala, masuk jala keluar jala. Ini karamatul iman, tidak pernah mengkocak ke perjuangan. Ini karamatul iman. Hak ni patut diketengahkan masyarakat. Kita nak hak benda-benda yang berbentuk fizikal. Yang ni kata Nabi sepatut diketengahkan masyarakat. Bagaimana Rasulullah SAW berjuang di peringkat Mekah, Madinah, dikata, dilista, ya, ditendang anak perempuan, gugur kandungan. Nabi tidak bergagap pada perjuangan. Begitu juga yang berlaku pada ulama-ulama kita di selatan Thai. Haji Muhammad Suluh hilang tanpa kesan, tapi umat Islam di sana tidak tegang untuk terus berjuang mengikut keadaan masing-masing. Ini karamah paling besar. Yang ini kena dipertegaskan. Yang kedua, masalah apa ni? Masalah yaqadah. Yaqadah tuan-tuan. Kita sanduk besar yaqadah mimpi selepas Nabi wafat dapat zikir-zikir. Sebenarnya di sana ada satu konsep yaqadah yang tidak diketengahkan dalam masyarakat kita. Ya, di mana apa? Yaqadatul iman. Jadi semua Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Yaqadah itu sekarang Allah Ta'ala buat syariat sebuah adab. Bila kita dengar surah adab, tersentuh jiwa kita. Ini berlaku satu proses yaqadah, menyedarkan diri. Ya, anak-anak kita lahir, terus kita azab
bagi kesedaran yang satu konsep yang qadar telah pun berlaku. Kita dengar ceramah tuan-tuan, kita belum dengar ceramah seperti itu. Bila penerangan dibuat bila teliti dalil Quran dan hadis, kita tersentak upaya kita salah, berlaku yang qadar. Bini kita di rumah belebel pasal kita kurang tanggungjawab, berlaku yang qadar. Tu, tapi yang qadar tu tak ditonton dalam masyarakat. No, harus mimpi macam ya. Isteri kita tuai dalam melaksanakan sembahyang baca Quran saya, kita tegur dia, tersentak juga dia qadar. Yang qadar tu patut disediakan. Yang nak payah hang mimpi macam kalau tak depannya masker tak pun. Dan yang ketiga masalah kasyaf. Kasyaf ni paling besar ya. Kasyaf iman disebut melukai kasyaf iman, iaitu melihat kekurangan iman kita, di mana kita kurang di depannya perkara fardu, perkara sunnah, untuk kita menampung kekurangan itu. Dan Syekh Ibrahim Ja'bari bila nak pergi cabut tubuh, kenapa tubuh tak duduk keramat? Orang lain banyak mendakwa duduk keramat. Syekh Ibrahim Ja'bari kata, kita hidup dunia ya, kita meneliti dosa-dosa yang kita buat sendiri, lalu kita bertaubat, itu sudah keramat paling besar. Berapa ramai orang dosa dia tak nampak, ada seorang nampak. Itu keramat paling besar. Kita menginsafi dosa kita sendiri, kita bersuspek, minta ampun kepada Allah. Ini keramat paling besar. Apa keramat ini tidak ditunjuk dalam masyarakat? No, keramat macam ya, taman keramat namanya. Boleh dan tu boleh keramat. Nah, ini satu benda yang lain yang Nabi suruh tekan, lain pula kita tekan ya. Tak masalah mimpi tadi tak. Jadi mimpi-mimpi ni saya kata, mimpi banyakkan bagi kita ni mainan tidur je. Tak dinafikan boleh jumpa Nabi dalam mimpi, tapi dengan syarat-syarat yang agak ketat. Kalau tuan-tuan tidur ni tak buka air sayang pun tak ada, lepas tengok Hindustan dah mungkin makar tu nak jumpa Nabi mana, jumpa mereka bacang ada ya, mereka bacang kata aku Nabi ya, kita pun ngaku mereka tak faham tak cara-cara yang ketat. Dan kalau jumpa Nabi pun sendiri, Nabi pun tak banyak. Misalnya kata Tok Guru Haji, berapa kali dia mimpi Nabi? Nabi kata apa ke dia? Bukan satu syariat. Nabi kata istaqillah, istaqillah, istaqillah. Ada kita boleh siap, boleh wirid panjang lebar. Kalau istaqillah siap tu, tak kata apa. Tuan bayang. Dan Arun Day ni saya dapat video yang kata dia mimpi. Video tu masa saya budak-budak, saya tengok dah video. Tapi Arun Day cakap dalam video tu, dia kata wa anta, kata dia kata dia bawa Arun Day bermimpi jumpa dengan Nabi, lalu Arun Day ambil selipar Nabi, letak tu, Nabi pun sama selipar ya. Kemudian Arun Day kata ya Rasulullah, doakanlah supaya saya termasuk orang selamat. Dan Nabi pun sudah berkata wa anta, betul dia tak ada. Nabi kata okey bagi satu wirid panjang-panjang sikit. Dia kata tak ada. Nabi kata sepatah je. Atau kan kita nak jadi satu benda yang sangat pelik. Mimpi tu jadi satu perundangan. Kalau mimpi, tuan-tuan tengok dalam buku saya fatwa, dalam bidang fatwa kita tidak boleh dasarkan kepada mimpi, dia boleh dasarkan kepada kasyaf. Sebab Imam Ibn Rushd Al-Qurtubi menyebut, dia kata apa? Sekarang ni tuan-tuan, saya duduk sini, sebelah ni ada seorang hamba Allah, kawan saya. Kawan saya ni memang berzina, memang dia zina, tapi saya tidak boleh menilai berdasarkan kasyaf. Memang kuasa kasyaf aku mungkin lah ya, dia pun ketok, mu tahu mana aku kasyaf maka kita tidak boleh hukum orang tu walaupun betul dia zina dengan kasyaf kita, kecuali mesti ada 4 orang saksi. Walaupun dia memang tu dia zina sungguh, tak ada saksi 4 orang sekali hukum, walaupun kasyaf kita betul, tak boleh. Ini tentang tiga tambahan saya sikitlah. Wallahualam. Ya, terima kasih pengulang terakhir pada Dr. Basri, dan akhir sekali kita mendengar kalimat akhirah pada Maulana sebagai tausiah dan pengulangan. Silakan Maulana. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat sebanyak mungkin manfaat daripada majlis pada hari ini. Apa yang hendak saya sebutkan ialah, kalau saya sebut di saat pagi tadi tentang penyelewengan, itu tajuk yang pun memang begitu. Yang saya nak sebut yang menyeleweng, yang tidak berpunca daripada Islam, daripada ulama lain. Yang betul, banyak yang betul, tapi perbincangan pagi tadi bukan tentang yang betul, yang salah. Jadi yang salah tu tak kira sama ada yang ikut tasawuf, tarekat ataupun tidak ikut, semuanya tak boleh terlibat dengan semuanya tak boleh terlibat. Tetapi yang saya sebutkan tadi ialah kerana
Benda ni tersebut di dalam kitab-kitab tasawuf. Tersebut di dalam kitab-kitab tasawuf. Dan seseolahnya kalau orang yang mengikut cara begitu, dia berarti akan meninggal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya kalau dengan cara tadi kita dapat apa yang disebutkan sebagai keramat atau kasyaf, tapi dengan cara kita membelakangi sunnah, bahkan menentang sunnah, ada artinya semua itu. Lebih lagi berarti sepatutnya kita faham, kalau kita tak dapat apa pun yang disebutkan sebagai keramat atau kasyaf tadi, tapi kalau kita dapat mengikut sunnah Rasulullah SAW dengan sebaiknya, itu dah lebih beruntung sebenarnya. Tetapi apa yang saya sebut tadi ada kaitan juga dengan keadaan sekarang. Seperti saya sebut tadi, bahawa orang-orang sufi memang banyak terlibat dengan, mudah-mudah terlibat dengan hadis dhaif, hadis maudhu', sebabkan itu tidak dapat dinafikan. Tidak dapat dinafikan. Misalnya, saya merasa sedih sebab akhir-akhir ini ada kaitan dengan istifahan apa semua. Saya sendiri dengar, saya berkejut untuk membenarkan selawat Fatih sampai dia boleh kata hadisnya sahih. Padahal hadisnya tidak sahih, tak ada yang sahih. Tapi untuk membenarkan selawat Fatih, dia sampai mengatakan hadis itu sahih dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau riwayat Imam Ahmad dalam mana? Sebenarnya itu satu contoh termasuk. Sebab itu bukan benda ni ada dalam kitab saja. Yang berlaku hari ini, orang sufi kadang-kadang dia sufi tarekat dia tak fikir benda tu. Mendakwa apa yang tidak ada sebenarnya. Mendakwa satu. Ini sangat bahaya. Jadi apa kesannya bila orang nampak, oh ini selawat Fatih ini ada hadis yang orang akan faham dengan kelebihan-kelebihannya sekali. Apa akan jadi kepada masyarakat? Jadi saya atas semuanya mestilah kembali ke pangkal jalan. Yang sebenarnya telah lari jauh untuk membenarkan suatu tarekat kita. Bagi saya memang sudah tergelincir daripada landas, sudah menyeleweng. Kita sanggup katakan hadis itu diriwayatkan oleh orang itu, orang ini, dan hadis itu sahih, padahal tidak sahih. Dan seperti saya sebutkan tadi, kalau tahap itu hadis itu, kalau dia pun tak boleh diamalkan, tak boleh dibacakan. Apa lagi bercanggah dengan apa yang disebutkan oleh Tijani tadi. Disebutkan oleh Tijani bahawa itu dikhususkan oleh Rasulullah untuk dia. Macam mana pula ada Rasulullah ajar kepada Sayyidina Ali pula? Yang dalam hadis kononnya Rasulullah ajar selawat Fatih kepada Sayyidina Ali. Kalau begitu tak ada khusus lah untuk Syekh Tijani, sebab telah diajar oleh Rasulullah. Semua dunia sudah tahu. Kalau betul, ini kan sudah ada pencatat. Kadang-kadang ialah manusia itu dia suka juga berpegang dengan benda-benda yang tak cukup, yang tak kemas, yang saling bercanggah pun dia boleh. Kadang-kadang bila dia sudah betul-betul rasa suka dengan cara dia, walaupun tak betul, begitu keadaan. Malas kita berharap semua umat Islam, mana-mana yang telah tergelincir itu kembalilah pangkal jalan. Sebab kita ada paduan, tengoklah sendiri paduan daripada Quran dan daripada Rasulullah SAW. Jangan sampai berlebih-lebih sangat, sampai jadi lekeh mukjizat Rasulullah SAW, sampai jadi macam saya sebut tadi. Jadi sepatutnya perkara seperti ini tidak berlaku. Jadi saya rasa itulah sebaiknya untuk kita hari ini. Demikianlah amalan dan dosa yang terakhir sebagai penghubungan kepada panelis kita, kepada Maulana Syekh Rahimahullah, dan saya berakhir di sini mohon maaf atas kekurangan saya mengendalikan sesi forum ini, dan mudah-mudahan kita semua dapat manfaati daripada sesi forum pada awal pagi tadi dan juga forum ini. Jadi terima kasih kepada kita semua, dan kita berbangga kita dapat bersama dalam sini sehingga penghujungnya dengan selamat. Jadi saya akan balik mic ini kepada juruacara umum untuk memulai terus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua ahli panel yang terlibat. Berakhirnya sesi soal jawab ini, maka berakhirlah sesi seminar tersebut.